Boleh mula kau nak, insya-Allah. Ni. InsyaAllah boleh Ustaz. Baik, insya-Allah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah diberikan kesempatan pada hari ini untuk sama-sama kita bertemu dalam satu majlis, iaitu majlis perutusan khas untuk GPMC yang kita namakan Gerakan Pandemik COVID-19 kan? Yang sebelum ini, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama berbincang sedikit sebanyak berkenaan dengan hal tujunya dan juga berkenaan dengan beberapa perkara semasa yang melanda, yang berlaku dan pergerakan GPMC secara rasmi secara rasmi. Jadi daripada awal lagi, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dan kita memanjangkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini, pada malam ni, kita akan jelaskan dengan secara formal dan kita harap perkara ini dapat kita kembangkan kepada kawan-kawan kita yang lain berkenaan dengan hal ehwal GPMC yang telah pun kita mulakan sebelum ini. Kita telah lancarkan secara bersama-sama kurang lebih dekat 2 tahun jugalah yang lepas, dan pada masa itu kita bersama-sama dengan PPIM kita melancarkannya di PPIM dengan gabungan daripada NGO yang lain yang bersama-sama lah, alhamdulillah. Jadi gerakan pandemik COVID-19 ini adalah merupakan satu gerakan yang dengan jelas kita menyatakan berkenaan dengan pertujuan kita pada masa itu, dan kita telah menyatakan dengan jelas bahawa kita bukanlah kumpul kelompok-kelompok yang tertentu tetapi kita adalah merupakan kelompok daripada rakyat yang membina satu platform untuk mengatasi permasalahan-permasalahan rakyat yang tidak diambil peduli oleh pihak-pihak berkuasa, oleh pihak-pihak yang tertentu yang ada di dalam negara kita, sama ada dia daripada pimpinan-pimpinan menteri ataupun pimpinan-pimpinan penguat kuasa ataupun hakim dan legislatif. Jadi apabila berlaku berbagai perkara di peringkat awal kita melihat berlaku perkara-perkara yang pelik yang pelik, terutamanya apabila berlaku serangan COVID-19 yang bermula daripada Disember 2019 dan kemudian akhirnya pihak kerajaan telah mengisytiharkan sebagai satu pandemik setelah mendengar daripada WHO, dan kemudian daripada itu mereka telah pun menggunakan PKP yang bermula pada bulan Mac 2019, dan di sinilah kita melihat perkara itu berkembang sehinggalah program vaksinasi berlaku, dan sekarang ini kita telah pun sampai kepada fasa vaksinasi yang ketiga, iaitu booster. Malahan masuk fasa yang keempat, iaitu kanak-kanak dikenakan vaksinasi, dan setelah kita menjalani dan melaksanakan PKP 1, PKP 2 dan sebagainya, maka kita melihat perlulah untuk kita menilai semula hala tuju GPMC, yang mana akibat daripada
pergerakan yang telah dibuat sebelum ini, alhamdulillah GPMC telah mula dikenali. Bukan saja dikenali, telah menjadi sesuatu yang ditakuti. Kita guna perkataan ditakuti lah, oleh mereka yang merasakan diri mereka terancam, dari kalangan mereka yang cuba melakukan perkara-perkara yang mengkhianat negara. Jadi alhamdulillah, setelah GPMC bergerak bersama-sama pada masa itu dengan PPIM, gandingan PPIM dan GPMC itu telah bergerak, dan alhamdulillah telah mula mendapat sambutan. Jutaan rakyat Malaysia telah mengetahui tentang pergerakan ini, telah mendapat liputan daripada seluruh kita kata media sosial, hampir semua bersama-sama. Maka pada masa itu kita melihat GPMC mula diserang, diserang oleh pelbagai mereka yang memusuhi gerakan rakyat ini, yang saya panggilkan sebagai third force. Third force ini gerakan kuasa yang ketiga, iaitu gerakan rakyat. Dan gerakan third force ini telah berkembang sehingga menarik perhatian ramai di kalangan, sama ada mereka yang benar-benar mahu menolong, membantu bersama, ataupun mereka yang nak mengambil kesempatan. Ramai yang datang untuk mengambil kesempatan, mengambil kesempatan atas nama NGO, atas nama kemanusiaan. Mereka mahu mengambil kesempatan untuk tujuan perniagaan. Maka mereka pun mula mempromosikan perniagaan-perniagaan mereka dan sebagainya lah. Itu satu hal. Maka mulalah isu-isu tentang kutipan duit. GPMC minta kutipan duit, GPMC minta bantuan-bantuan kewangan, dana dan sebagainya keluar. Sedangkan perkara itu tidak sama sekali dibincangkan di peringkat nasional lah, di peringkat kita lah, Jadi pada malam ni insya-Allah saya akan cuba jelaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan hala tuju GPMC ni, setelah kita melalui fasa-fasa yang berbagai. Dan saya pada sebelum ini banyak kita mendiamkan diri kita, kerana yang pertama sekali sebenarnya GPMC diserang sama ada dari sudut fizikalnya contohnya kita diserang dari sudut sihir ni nampak macam spiritual, tapi rupanya fizikal juga. Dia menggunakan fizikal. Allah izin serentak semua yang berada dalam GPMC dan semua yang berada dalam PPIM, sebahagian PPIM lah yang ada di Villa Puteri itu, telah disihir dengan serentak. Saya semua sendiri pun kena juga, lama juga. Dan sihir itu datang dalam bentuk penyakit-penyakit yang kita boleh nampak sebagai seolah-olahnya coronavirus, tapi sebenarnya bukan. Sebahagiannya nampak bukan. Jadi Allah izin serangan-serangan dalam bentuk fizikal selain daripada sihir yang telah menyebabkan satu pejabat sakit, kita juga ada serang dari sudut penguatkuasaan. Pada masa itu salah seorang daripada penasihat GPMC, Ustaz ataupun kita kata jawatankuasa bahagian NGO, Ustaz Masrizi, diserang teruk di madrasah dia. Di madrasahnya diserang sehingga menyebabkan ada di kalangan pelajar yang meninggal dunia, ada di kalangan keluarganya yang juga meninggal dunia. Jadi serangan tu sampai meninggal dunia lah. Allah izin ajalnya dah sampai dan disebabkan dengan serangan-serangan tadi. Malahan di kalangan PPIM juga salah seorang daripada Abang Hulaimi, kalau siapa masih ingat lagi, dia merupakan salah seorang yang bertanggungjawab berkenaan dengan media, juga terkena sakit yang kuat sehingga kemudian ditidurkan pada masa itu, dibawa ke IJN juga, akhirnya Allah izin meninggal dunia. Jadi daripada kalangan PPIM pun ada yang meninggal dunia juga, iaitu seorang Hulaimi yang bertugas di bahagian media. Dan kemudian di samping itu juga serangan-serangan yang berterusan sampai ke sekarang, sampai ke hari inilah masih lagi kami merasai serangan-serangan tersebut. Dan Tok Ki pun kena juga. Tok Ki yang nampak sihat-sihat tu pun dia pun kena juga. Bukan kata Tok Ki ni tak kena, dia kena. Semua kena, saya pun kena. Semua kena. Tapi alhamdulillah, barakah daripada doa, daripada perkara-perkara yang
yang telah berlaku. Bersama-sama kita berdoa hampir tiap-tiap malam Jumaat bersama Ustaz Masrizi, bersama dengan kawan-kawan yang lain kan, kita doa ramai-ramai. Dan kemudian di samping itu kita buat apa ni kita kata solat hajat dan bacaan Yasin kita buat. Alhamdulillah akhirnya sihir itu telah habis. Tapi masih lagi ada kesan-kesannya. Setiausaha GPMC Muhammad sendiri pun dia kena sihir. Saya tak ingatlah berapa lama jugalah dia tu kan. Jadi kita nak sebut sini kan, serangan demi serangan telah dikenakan kepada GPMC ini secara nampak dan tak nampak lah. Kalau secara nampak, contohnya Ustaz Masrizi madrasahnya diserang, didenda dan kadar yang tidak hak sampai RM10,000 didenda kan. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang juga kan dibawa ke mahkamah, dibuat pertuduhan yang palsu. Yang terakhir sekali, salah seorang kawan kita, Liana, juga didapati dalam keadaan yang tertekan sekarang, yang telah dijatuhkan hukuman untuk pergi duduk di Hospital Tanjung Rambutan. Dalam keadaan saya sendiri bercakap dengan Liana sebelum hari perbicaraan tu kan, saya cakap dengan dia, bincang dengan dia, dia tengah tanam pokok masa tu, sihat walafiat, tak ada stres, tak ada trauma, tak fikir tak betul. Pada pandangan saya lah, saya melihat pada masa itu. Jadi apabila dibawa ke mahkamah dalam keadaan ditangkap seolah-olahnya sebagainya, banyaklah demi kisahnya. Maka ini sebahagian daripada perkara yang berlaku. Di samping daripada serangan-serangan yang berlaku pada GPMC yang begitu, ada juga kita diugut, ada sebahagian kita diancam. Salah seorang peguam kita yang telah diancam, ancamannya berbentuk spiritual juga. Tiba-tiba balik daripada rumah, daripada mesyuarat kami sama-sama, tiba-tiba ada makhluk asing kat rumah dia, kat depan rumah dia. Demam berapa hari. Nampak benda yang dipelik. Dia bukan jenis orang percaya jin-jin dah pun tak. Dia jenis orang moden. Tapi jumpa pula dengan benda makhluk-makhluk asing ni, yang tiba-tiba nampak depan rumah lah, macam-macam jenis cerita lah. Itu serangan-serangan begitu. Dan juga serangan-serangan dalaman. Maka kami didatangi oleh pelbagai pihak yang mengaku begini dan begitu, mengaku orang media dan sebagainya yang mahu menolong GPMC. Akhirnya kita pun Ustaz Kazim pun terkena sihir. Ustaz Kazim pun bersama kami juga pada peringkat awal. Sempat 3 kali jumpa, sempat 3 kali meeting dengan dia. Alhamdulillah saya bertemu dengan dia. Dia jumpa saya lemah, jadi yang terakhir saya ingat lagi, dia kata, Ustaz, dia kata, macam mana Ustaz, saya ni sakit sekian. Saya kata, Ustaz rehatlah, nanti kita cubalah pelan-pelan, tolong sama-sama. Tapi Allah izin ujian pada dia besar. Ustaz Kazim pun kena. Kemudian di samping itu kita ada juga serangan-serangan dalam bentuk dalaman, infiltration. Dan datang orang-orang yang berbagai-bagai ni, datang jumpa dengan Tok Ki, cakap dengan Tok Ki, kami nak tolong, tapi sebagainya. Dan Tok Ki pula orang yang Alhamdulillah baik sangkanya tinggi kan, orang yang Alhamdulillah sentiasa melihat ada potensi kita nak cuba baiki kan. Jadi Tok Ki pun terimalah beberapa orang, termasuklah individu-individu yang mengatakan dia merupakan seorang yang pandai dalam media. Kemudian kita pun memberikanlah kepada dia amanah sebenarnya untuk membuat media, dan dia pun menggunakanlah connection GPMC, connection daripada kawan-kawan NGO kita mula sebarkan sehingga akhirnya berkembang sampai buat beberapa dengan telegramnya, dengan media sosial dan sebagainya. Sehingga salah satu daripada telegram kita buat sampai telah mencapai sehingga lebih daripada 40,000 orang follower pada masa itu, satu telegram. Dan begitu juga dengan media sosial yang lain dan sebagainya lah, website. Jadi tiba-tiba rupa-rupanya dia dengar cerita di belakangnya ada polis pula yang pegang dia, yang jaga dia, sehingga dia menjadi orang yang luar biasa beraninya agaknya lah. Dan kemudian dia pun bawa benda-benda yang
yang dia nak bawa. Akhirnya dia curi, dia ambil 40,000 orang follower GPMC dan dia buat satu Telegram yang baru. Dia kata GPMC ni dia punya, dia kata. Dia punya, dia katalah kan. Saya pun tak tahu dekat mana yang dia punya. Sedangkan dia masuk pun kemudian dia masuk tu pun dia minta supaya boleh bantu, dia kata dia nak bantu media. Kita pun bagilah platform media kat dia, so dia buat, bagi kat dia semua sekali. Bila buat dia semua, dia guna dia punya seolah-olahnya guna dia punya duit dan sebagainya. Mungkin dia bayar duit agaknya platform. Sebenarnya duit tu kalau dia cakap kita boleh bagi balik kan. Tapi atas dasar tu akhirnya dia kata dia punya. Bila kata dia punya, dia pun buatlah macam-macam kan? Iklan sini, iklan sana, jual ubat sini, jual ubat sana, jual minyak sini, jual minyak sana, jual tanah sini, jual tanah sana. Barulah kita tahu rupa-rupanya dia menggunakan platform tu untuk bisnes. Saya tak sebut nama siapa-siapa noh. Saya cuma nak sebut kisah. Kisah GPMC yang sedang berjalan sampai ke hari ini ni. Kita berhadapan dengan berbagai cabaran. Dan cabaran-cabaran itu adalah merupakan cabaran-cabaran yang kita katakan memang Allah nak menguji dan memberikan kekuatan dan kematangan. Alhamdulillah. Kemudian selepas itu kita teruskan juga, kita terpaksalah bertekak, bermasa muka bila ada kesalahan-kesalahan. Contohnya mula ada orang buat kutip duit tanpa kebenaran kan, tanpa keizinan, tanpa perbincangan minta duit ni untuk peguam sini, peguam sana, lawyer sini, lawyer sana. Jadi kita tak pernah pun sebut kita nak minta duit jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah minta maaf. Kadang-kadang perkara ini telah memburukkan nama GPMC. Jadi saya lah yang kena, sebab saya pengurusi. Saya tak tahu benda berlaku di belakang saya. Kita bagi amanah kat dia, kita ingat dia okey, tapi Allah izin mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan dia tidak okey tadilah. Wallahu alam. Tapi nak sebut kat sini tak apa. Kalau dia nak buat macam-macam, saya yakin kalau kita ikhlas, kita akan berhimpun, berkumpul dengan orang yang ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, Allah akan himpun dengan kita dengan orang tak ikhlas. Saya tidak pernah pun membalas apa-apa. Tuduhan macam-macam. Kemudian tuduhan untuk memfitnah GPMC pula macam-macam. Lepas itu GPMC pula mula difitnah sebagai grup anti-vaksin. Grup anti-vaksin. Jadi GPMC difitnah pula sebagai grup yang pro konspirasi, teori konspirasi. GPMC ni orang teori konspirasi. GPMC ni orang anti-vaksin. GPMC ni orang yang pro pembangkang. GPMC ni orang yang pro macam-macam lah. Macam-macam lah fitnah tu. Saya pun kena, semua ramai kena. Tapi kita diam, kita minta ke Allah petunjuk, dan akhirnya Allah izin satu-satu fitnah tu habis, tak ada apa, hilang gitu. Dan alhamdulillah sekarang ini GPMC masih ada. Cuma pada malam ini kita bukanlah nak cerita pasal pengalaman-pengalaman kurang manis tadi kan. Termasuklah juga pengalaman di Bukit Aman kan. Orang Bukit Aman nak jumpa kan. Saya, Nur Azman, Tok Ki, Abang Zul, ada seorang lagi, ada 3 orang lagi dipanggil. Kenapa? Kerana kita hantar memorandum ke Tuan Agong. Yang di Pertuan Agong hantar memorandum, ada orang report, dia kata buat tak elok. Akhirnya kami dipanggil, minta datang ke Bukit Aman pada masa itu. Tapi Allah izin masa itu sakit semua, pakat sakit. Jadi kami kata kami tak boleh nak pergilah sebab semua sakit. Lepas tu akhirnya alhamdulillah polis bertimbang rasa dia lepas daripada dah sihat sikit, barulah dia datang pergi ke pejabat masa itu di PPIM. GPMC sesat pun ada juga, kata GPMC sesat, macam-macam lah. Jadi apabila kami berhadapan dengan ujian-ujian yang demikian, alhamdulillah barakah daripada doa tuan-tuan dan puan jugalah, kita boleh istiqamah sampai ke hari ini. Dan insya-Allah juga bila bertemu dengan pegawai penguat kuasa, contohnya pegawai polis, kita jumpa dengan pegawai tentera, SB kita, cawangan khas datang bincang, tanya soalan dan sebagainya. Begitu juga dengan military intelligence pun ada datang bertanya, sebab bila kita sebut COVID-19 ni adalah satu serangan biologi kan. Contohnya program suntikan juga serangan kimia. Jadi bila kita sebut tu macam satu yang besar, memang besar pun. Akhirnya military pun datang sebahagiannya,
Kita bincang-bincang jugalah dengan military intelligence kita, askar kita, dan juga dengan polis kita. Alhamdulillah mereka menyambut baik. Menyambut baik apa cadangan-cadangan kita. Malahan sebahagian daripada mereka menyatakan mereka bersama dengan rakyat pada masa itu, dan sampai sekarang pun sama, insya-Allah. Jadi tuan-tuan berbahagia Allah, alhamdulillah. Maka GPMC sekarang ni saya ingin menyatakan secara tegas, dengan tegas pada malam ini, bahawa kami tidak akan mengizinkan siapa-siapa pun daripada mana-mana pun untuk nak mengambil alih dan mencuri GPMC. Kegiatan mencuri GPMC ni berlaku, kan? Tiba-tiba ada satu WhatsApp group namanya Hotline GPMC ataupun GPMC Hotline. Kalau siapa ada yang dengar, yang nampak benda tu, kan, GPMC Hotline tu, itu tak bukan kita tu. Tiba-tiba ada GPMC Hotline, satu WhatsApp group. Ada seorang hantar ke saya, kata, ini betul ke ni? Saya kata, saya pun tak tahu. Begitulah lebih kurang. Jadi begitu juga dengan GPMC oleh siapa-siapa. GPMC oleh siapa-siapa, kan? Yang GPMC dah tukar kepada NIM tu, yang dah itu tu satu hal, kan? GPMC yang kita dah kumpul dengan guna networking kita, dengan menggunakan NGO kita, jaringan kita, menggunakan nama GPMC, sehingga terkumpul kurang lebih 40,000 orang. Tiba-tiba dia kata dia punya sebab dia set up. Kita bagi dia set up sebab masa tu dia kata nak tolong bahagian media. Kita bagilah kat dia. Bila bagi kat dia, tiba-tiba dia kata dia punya pula. Ini satu hal juga ni. Jadi kita lihat, kan, hari ni banyak. Jadi kalau ada perkara-perkara berkenaan dengan orang-orang yang cuba nak sailang, istilahnya tu, nak cuba nak rampas, nak sebagainya. Yang pertama sekali, bila saya tahu benda-benda begitu, pertama sekali saya akan minta ke Allah. Saya akan minta ke Allah, dan kemudian saya akan minta kepada semua kawan-kawan kita, banyakkan doa ke Allah. Ustaz Mas Rizi pun doa, kan. Ada lagi lah, kan, sebahagian daripada kita ada satu structure, kita ada grup penasihat, a group of advisor. So dalam group of advisor tu yang kita kenal, contohnya Tok Ki, contohnya, kan, yang kita kenal, contohnya Ustaz Mas Rizi yang kita kenal lah. Hak lain yang tak kenal tu kita tak nak kenalkan. Kita a group of advisor. So daripada group advisor itu, bawah tu dia ada punya eksekutif, kan, orang yang akan melaksanakannya. Dalam grup itu setuju saya menjadi pengerusi kepada GPMC ni. Timbalannya kita dah insya-Allah akan beri kepada Dr. Sani, dan kemudian institusinya akan diberi kepada Muhammad, dan seterusnya yang lain-lain kita akan umumkan nanti. Gitu. Jadi kita dah buat dah struktur macam itu tu. Maka pada hari ini saya nak sebut secara umum, mula-mula saya nak ulang apa yang saya sebut. Mula-mula GPMC dilancarkan, kan, saya bacakan apa yang saya sebut. Ini saya punya nota, kan. Siapa kami GPMC? Saya nak minta sungguh-sungguh, supaya kita faham. Sebab lepas dilancarkan, banyak orang nak sailang. Antaranya ialah grup-grup yang anti-vaksin. Bukan kita kata kita tak suka grup anti-vaksin, tapi kita bukan anti-vaksin. Kita juga bukan pro-vaksin. Kita juga bukan pro-vaksin. Kita juga bukan anti-vaksin. Sebab kalau vaksin tu bagus, kalau vaksin tu berkesan, kalau vaksin tu boleh menyelamatkan, adanya di dalamnya perkara-perkara yang baik, tak ada benda-benda yang haram, contohnya janin baby, contohnya khinzir babi, contohnya di dalam tu ada verocell, beruk hijau, monyet hijau, contohnya ada di dalamnya perkara-perkara yang haram, tak boleh, kan. Kita okeylah, kan. Kalau kemudian di dalamnya tidak ada pula benda-benda yang merosakkan kita, contohnya seperti graphene oxide, teknologi mRNA yang boleh masuk dalam sel, boleh menjadikan manusia itu mutate jadi mutant, macam X-File, bukan X-File, X-Men, bukan X-File, X-Men, kan. Jadi kalau tak ada lah bahan-bahan yang macam itu, kita tak apa pro-vaksin, tak apa, benda elok, kan. Jadi kita bukan orang yang bersifat anti-vaksin, pro-vaksin, ataupun pro teori konspirasi, kan. Tengok benda, ni
Freemason. Tengok benda, ini Illuminati. Ini tengok benda, ini belakang ada Amerika. Bukan macam tu. Kita tengok benda, kita kaji, kita tengok betul-betul. Kalau kita kata KJ ni Freemason, memang kita dah kaji lah KJ ni Freemason. Marah KJ ni lepas ni. Kan? Marah pula KJ. Aku Freemason, dia kata. Kan? Tak. Kita kaji, kita tahu. Kan? Dia ni globalis ke, dia ni orang yang loyal dengan negara kita. Kita tahu, kita kaji. Jadi bukan sebab kita main cakap-cakap je. Main cakap-cakap je. Oh, DG ni baik. Kalau DG betul terbaik, kita akan sebut DG baik. Kita akan sebut. Kalau DG ni tak baik, kita diamlah, tak sebutlah DG ni tak baik. Tapi kita cakaplah sikit-sikit tentang apa yang dibuat. Baik. Jadi nak sebut kat sini, kita bukan pro vaksin, bukan pro anti vaksin, kan? Bukan pro teori konspirasi, bukan pula anti konspirasi. Anti konspirasi ni apa pula? Kita percaya je apa, semua baik belaka. Kan? WEF baik, WHO baik, semua baik belaka. Sampaikan nak buat fatwa pun kena percaya kat WHO. Bulat-bulat percaya kat WHO. Kalau nak percaya janganlah bulat-bulat. Percaya lonjong-lonjong lah sikit. Kan, petak segi ke, 3 segi ke, adalah benda-benda yang kita nak kena reserve. Ini bulat-bulat dia percaya. Ya, padahal yang situ kan semuanya ada apa ni, toke-toke vaksin dan sebagainya. Begitu juga kita bukan perlu pembangkang. Bukan perlu pembangkang. Maknanya pembangkang ni apa, benda kerajaan buat semua salah, semua tak betul. Tak. Kalau apa yang kerajaan buat betul, kita sokong. Kita suka. Kita sokong. Kalau kerajaan buat tak betul, kita kena tegurlah kerajaan buat tak betul. Jadi kita bukan pro pembangkang, kita juga bukan pro kerajaan. Masuk pro kerajaan ni apa dia buat semua betul belaka. Itu sebab tu saya kata dalam ucapan-ucapan kita nak jumpa juga dengan parti PAS. Kan, saya bukan orang PAS. Saya cukup lulus, cukup makannya, tak PAS, lulus je. Jadi nak sebut kat sini, saya nak jumpa dengan Tuan Guru Haji Hadi, nak jumpa dengan Tuan Guru Man apa namanya, Tuan Ibrahim Tuan Man. Nak jumpa kalau boleh, nak bincang-bincang. Tapi tak boleh jumpa-jumpa, dihalang oleh dia punya orang keliling dia. Tuan Guru alhamdulillah bagus, tapi nak jumpa dia tu kena jumpa dengan pintu pagar yang macam-macam. Jadi tak boleh jumpa akhirnya. Jadi kita bukan kata kita tak suka dengan parti politik mana-mana, kita bersama, kita sokong. UMNO pun baik, kita sokong dia. PAS pun baik, kita sokong dia. PN baik, kita sokong dia. Contohnya, kita bukannya orang yang hanya nak bangkang aja, hanya nak sokong aja. Kita tengok kalau baik, alhamdulillah kita ikut. Kalau tak baik, kita kena tegur. Tak betul ni, kita tegur. Dan alhamdulillah kita telah berjumpa dengan pegawai-pegawai yang melaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas mereka. Pegawai polis kita jumpa, pegawai tentera kita jumpa. Alhamdulillah mereka buat sokongan yang baik. Cumanya bila nak selesaikan tu ada masalah. Itu kita kena bincang semula. Dan kita juga bukan ada agenda kepentingan tertentu. Sebab tu ramai juga jumpa saya minta supaya dipromotkan juga bisnes masing-masing. Ada bisnes A, bisnes B, bisnes C. Kan malahan sekarang ni juga ada orang yang kenakan apa ni kita kata charge. Kadang-kadang saya sendiri tak setuju bila ada charging ni, saya tak setuju. Kecuali benda itu memang betul-betul ada keperluan. Mungkinlah agaknya kan. Contohnya nak detox, nak ambil ubat contohnya. Jadi ubat tu begitu ada kos lah. Bagi kos lah, itu okey lah kan. Jadi tapi ada di kalangan mereka yang mengambil kesempatan untuk berbisnes. Jadi kita bukan ada kepentingan, GPMC bukan untuk kepentingan bisnes, agenda perkauman, agenda tertentu. Jadi kalau gitu GPMC ni apa? Kita ni apa? Kita ni sebenarnya insya-Allah adalah satu platform rakyat yang mana pada hari ini rakyat melihat perkara yang berlaku di negara kita ni, banyak benda yang sumbang dan menyeleweng. Tidak semua benda sumbang dan menyeleweng, tapi ada banyak yang berlaku sumbang dan menyeleweng. Contohnya kita nak sebut kawan-kawan kita yang setia ambil vaksin 1 dos 2 dos booster.
Dan kemudian kenapa mereka kena ambil vaksin? Kerana mereka yakin dengan perkataan-perkataan daripada Menteri Kesihatan, daripada DG, daripada KKM, daripada kerajaan, yakin dengan keberkesanan inilah diubatnya, inilah bagusnya. Kemudian yakin tu tidak hanya sekadar yakin begitu, mereka janji, kerajaan janji untuk bagi pampasan. Ambillah dos 1, dos 2, dos booster dan sebagainya. Kalau berlaku benda tak kena, sakit ke, ada side effect ke, ada kesan-kesan sampingan yang kasar, yang halus, yang jauh, yang dekat, maka kami akan ganti rugi, bagi pampasan. Ini kerajaan janji. Jadi sekarang ni kawan-kawan kita yang dah ambil, mak ayah kita, mak saya pun ada ambil juga vaksin, adik saya bawa. Sempat dos 1, dos 2. Kan? Begitu juga dengan saudara-saudara kita semua ambil. Kan? Dan kemudian mereka ada perkara-perkara yang digambarkan sebagai sakit, side effect, LV, kesan sampingan. Maka kita tanyalah dengan pihak kerajaan, mana di pampasan yang dijanjikan? Salah seorang guru buta matanya, sebelah matanya buta. Ada seorang kontraktor di Pahang ambil lepas dos pertama, dos kedua, dia nak, kenapa dia ambil? Dia tak nak ambil, dia cerita dia tak nak ambil. Tapi kenapa dia ambil? Sebab dia kata dia kena buat kerja. Kalau tak buat kerja, tak nak pergi site, tak boleh, kena ambil vaksin, maka dia ambil. Allah izin, buta mata dia, dua belah mata dia buta. Jadi bila ditanya dengan kami on the ground, kita yang di GPMC ni ditanya sebagainya, kita kata, kita cuba tanya pula pada pihak KKM, tanya pula pada pihak kerajaan, mana di pampasan-pampasan yang dijanjikan? Tak ada seorang kot dapat, orang Cina dapat mula-mula, itu pun sebab dia kenal dengan Datuk Seri Ridwan Pak Wan, merupakan menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga JPM pada masa itu. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, jadi kita ni adalah satu platform. Rakyat tak boleh nak cakap dah. Rakyat nak cakap kena bantah, rakyat cakap kena takut satu lagi. Nak cakap ni takut. Jadi kita nampak JPMC ni satu platform, satu platform untuk kita sama-sama membawa masalah rakyat. Dah YB tak nak bawa, YB tak nak bawa, pemimpin tak nak bawa, diam aja, kan? Maka kita pun bawa. Jadi sebab itulah, nombor satu, tuan-tuan dan puan, kita nak kena faham sungguh-sungguh, GPMC adalah satu platform yang mana kita ni sensitif, peka dengan masalah rakyat yang semakin tertindas, kan? Yang disodok dengan informasi-informasi yang salah, kan? Informasi-informasi yang ada niat jahat, pengkhianatan kepada negara, sehingga menimbulkan dia punya ketakutan melampaui, ketakutan yang melampau, saya kosong sini, ketakutan yang melampau. Jadi JPMC ini sebenarnya nak bersama rakyat, itu je, simple. Jadi jangan kita terlalu taksub dengan satu pihak. Saya ni anti vaksin, hak saya telah dicabul. Maknanya saya tak nak ambil vaksin, tapi saya dipaksa ambil vaksin, maka GPMC akan mewakili anti vaksin. Saya suka vaksin, pro vaksin, saya dah ambil dah, dos sampai booster saya ambil dah, 3 dos saya ambil dah. Kalau boleh saya nak ambil sampai 7 dos, tak apa. Tapi saya sakit, tapi saya berada dalam keadaan tertekan, dengan kesakitan, saya tak boleh nak bekerja, maka GPMC akan mewakili pro vaksin. Mewakili pro vaksin. Yang sakit tu kita nak bawa, kenapa tak bagi pampasan? Jadi kita bukannya orang yang cakap pasal vaksin saja, dah, orang yang sakit. Dan sekarang ni timbul pula perkara-perkara yang lain. Contohnya dibuang kerja. Ada yang dibuang kerja bukan kerana sebab-sebab yang sepatutnya. Dibuang kerja hanya kerana dia nak jaga kesihatan dia. Dia sakit, dia ada alergik, dia tak boleh ambil vaksin, tiba-tiba paksa ambil vaksin, tak ambil, kena buang kerja. Siapa yang nak bawa benda ni? Inilah yang kita sama-sama perjuangkan. Kita bukan ada sesuatu kepentingan. Alhamdulillah kita ada ramai volunteers yang baik-baik. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana keadaan yang sedang berlaku, iaitu masalah rakyat, dan tak lama lagi akan ada masalah lain pula.
Masalah lain pula. Apa masalah lain? Lepas ni ada masalah kewangan pula. Ni sekarang ni kita sedang berhadapan dengan masalah makanan. Insecurity, food insecurity. Kita ada masalah tu. Dan masalah food insecurity ni pun kerajaan macam macam buat tak buat je. Saya yakin buat, tapi jadi insya-Allah GPMC akan melihat. Sebab tu saya ada sebut tentang ladang. Sedang ladang. Kita akan buat sama-sama ladang rakyat. Biar rakyat buat ladang rakyat. Kita minta kerajaan sokong je. Kita minta kerajaan sokong, mudahkan. Kita akan buat ladang rakyat sama-sama. Apa maksud ladang rakyat ni? Ladang rakyat ni kita akan usahakan secara bersama-sama. Kemudian sebahagian besar daripada hasil itu, 50% daripada hasil itu kita akan bagi kepada rakyat secara percuma. Maknanya 50% yang kita ambil itu untuk cover kita punya maintenance, kita punya allowance orang yang tanam, orang yang tu adalah allowance dia, adalah upah dia, bukan tak ada upah. Orang yang buat tu adalah kos dia. So kos-kos tu kita tanggung, kita bayar. So 50% daripada keuntungan atau daripada hasil tadi kita akan bagi kepada rakyat percuma. Rakyat mana? Shah Alam Seksyen 17, Seksyen berapa? Bukan Shah Alam 17. Shah Alam banjir, kita hantar makanan ke Shah Alam. Hantar makanan percuma. Sebab tu kita kena buat ladang rakyat. Kita kena buat penternakan rakyat. Masalah ayam, masalah telur. Macam-macam. Ini kita kena fikirkan bersama-sama. Sebab kita nak survive. Nak survival sekarang ni. Ramai kena buang kerja. Sebelum ni sampai peringkat rakyat angkat bendera putih. Sampai rakyat angkat bendera putih. Kenapa? Dah terlampau teruk sangat, makanan pun tak ada kat rumah, angkat bendera putih. Ada pula orang marah angkat bendera putih ni. Tak kira lah bendera apa nak angkat, bagi tanda je yang kita ni perlu bantuan, kita hantar bantuan. Tapi kita kena buat secara tersusun, secara sistematik, secara bersama-sama. Inilah perkara-perkara yang GPMC akan tengok, insya-Allah. Jadi GPMC ni saya nak sebut pada malam ni, hala tuju kita dia bukan hanya COVID-19. Sebab COVID-19 ni dah jadi COVID-21. Dah jadi COVID-22. Dah ada Omegatron lah, Omicron lah, macam-macam kron dan semua kan. Jadi bukan saja masalah corona ni, sekali kata macam masalah banyak. Masalah kuku dan gigi, mulut dan kuku kan. Masalah tu pun timbul pula masalah monkeypox pun ada pula. Tiba-tiba pula monkeypox, tak lama lagi TB, masalah batuk kering pun ada juga, tak lama lagi lah. Tengoklah. Jadi kita nak sebut kat sini, tuan-tuan berhormat Allah, kita akan berhadapan dengan banyak virus lain. Kata Menteri Kesihatan, kita akan berhadapan dengan virus-virus yang lain yang lebih hebat, lebih teruk daripada coronavirus. Jadi di sinilah kita lihat kita perlu bersama-sama bekerjasama, bantu-bantu memberi kekuatan. Ada di kalangan kita kata kita kena ambil satu je. Apa dia? Kena cocok aja vaksin. Itulah ubat. Tak kena dah. Sekarang ni kita kena buka semula kepada natural party. Natural party ni bukan parti politik kan. Kita kena buka kepada Tibun Nabawi. Kita buka pada homeopati. Kita kena buka kepada sunnah, herba. Saya jumpa dengan ramai doktor-doktor herba. Ramai, dia kata banyak orang ubat the cure dah, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita nak rasa bahawa sudah masanya rakyat bersama. Sebab tu saya nak hala tuju GPMC pada kali ini kita sebut, kita bukan hanya COVID-19, tapi kita nak jadikan gerakan postmortem Cakna Malaysia. Sebab tu ada GPMC Malaysia. Gerakan postmortem Cakna Malaysia. Maknanya apa? Gerakan rakyat postmortem ni nak tengok apa yang berlaku, yang boleh, yang tak boleh, yang elok tak elok, yang buruk, yang khianat. Macam contoh isu IHR. Isu IHR ni bukan isu COVID. Isu IHR ni isu pandemik, apa-apa penyakit dan juga isu bencana alam. IHR ni. Dan kalaulah KJ sign, maka dia telah mengkhianati negara kita. Kerana kabinet belum lagi memberi persetujuan. Kabinet tak luluskan lagi. Bincang pun tidak. Ini saya tahu. Saya tanya dengan orang yang dekat dengan kabinet lah.
Jadi kalau dia sign juga, kita boleh charge kat dia mengkhianat negara, dia tidak mengikuti SOP yang sepatutnya. Kalau dia sign lah, saya rasa dia takut nak sign. Sebelum ni nak sign, sebab apa? Rakyat dah gembira, dah boleh pakai mask, tak payah pakai mask, tak payah pakai suhu tet tu kan. Dah boleh balik kampung, semua dah gembira dah. Tak ingat dah, tiba-tiba dia nak buat benda ni. Bila kita bocorkan benda ni, alhamdulillah. Sekarang ni dia nak sign pun dah ketak-ketak, dia kata dia kena pergi WEF dulu, World Economic Forum. Kenapa? Nak bincang pula dengan Dr. Evil tu. Bukan Dr. Evil, Professor Evil kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya petik percakapan orang-orang yang buat perkajian. Dr. Evil, siapa yang kepala botak? Yang kepala botak tu, Dr. Evil, kepala botak. Kemudian dia kata apa? You own nothing, but you will live happy. Itu Dr. Evil lah tu. Dia mengajar apa? Kamu tak ada apa-apa, muflis, tak ada barang, tak ada apa, tapi kamu hidup happy. Maknanya dia nak gambarkan dia hidup dalam zaman akhirat aja. Qanaah, zuhud tak ada dah langsung. Akhirat itu ajaran sesat. Dr. Evil. Jadi si KJ ni nak jumpa WF, nak jumpa dia lah. Jadi nak sebut kat sini kan, oleh kerana kita dah bocorkan rahsia-rahsia dia ni, IHR lah, Global Pandemic Treaty lah, kan, kita dah bocorkan rahsia-rahsia ni, alhamdulillah kan, benda tu jadi tertangguh-tangguh. Ini semua Allah yang susun. Baik, jadi GPMC nak menjadi satu platform untuk bersama rakyat membantu. Cakna ni apa? Prihatin. Jadi gerakan postmortem ni nak melihat apa yang berlaku. Cakna ni prihatin kepada Malaysia, rakyat Malaysia, bukan prihatin pada politik. Hari ni semua nak kira politik aja kan. Ni bulan 7 ni, insya-Allah kemungkinan besar akan ada pembubaran parlimen, kemungkinan besar wallahu a'lam. Tapi kalau jadi bulan 9 insya-Allah akan ada pilihan raya. Jadi tuan-tuan dan puan, GPMC tak nak masuk politik. Saya tak nak bertanding. Jangan suruh saya bertanding. Saya tak mau bertanding. Toki pun saya kata jangan bertanding. Siapa yang nak NGO, biar NGO, jangan fikir nak jadi orang kaya dengan politik ke, ada kuasa dengan politik ke, tak mau. Kita cukup cakap cukuplah. Jadi saya jangan bimbang YB, saya takkan bertanding. Saya takkan bertanding. Nak sebut kat sini, kita tak bertanding, tapi kita akan pastikan mereka yang jahat-jahat tu, yang tak buat kerja tu, kita akan dedahkan supaya rakyat tak pilih mereka. Yang namanya DJ ke, KJ ke, AJ ke, ABC ke, tak kira siapa namanya, kalaulah dia jahat, kita dedahkan. Kita akan tahu dalam list wanted by rakyat Malaysia. Wanted by rakyat Malaysia. Ini gelombang yang kita nak. Jadi siapa yang kita nak pilih? Tak tengok dah engkau parti apa, PAS ke, PN ke, UMNO ke, tak kira parti apa. Kalau kandidatnya baik, bertakwa, ada prinsip, bukan lembu kena cocok hidung, bukan masuk politik nak jadi orang bisnes supaya kaya. Kalau kita jumpa orang-orang yang baik tadi, maka dialah yang kita akan pilih, dialah yang akan kita tengok. Maka GPMC akan bergabung dengan NGO-NGO lain, mungkin PPIM dan sebagainya tu akan bergabung sama-sama. Kita akan buat satu gelombang baru, bukan gelombang biru, baru. Jangan salah je. BIRU, bukan, gelombang baru. Apa gelombang baru? Gelombang baru ialah kita tengok siapa jadi pemimpin. Kalau engkau ada prinsip, berjuang, sanggup berjuang untuk prinsip, bukan berjuang untuk perut, untuk kroni, untuk diri sendiri, untuk parti, berjuang untuk parti, bukan untuk rakyat, maka kita akan sama-sama sokong. Ini orang parti bebas suka lah dengar ni. Tak semestinya bebas. Minta maaf, saya sungguh saya minta maaf. Bagaimana yang berlaku di Melaka. Di Melaka pada masa itu kita cuba nak promote bebas. Tapi Allah izin mungkin kredibiliti kita masih lagi tidak cukup. Kita kena ada orang yang lebih berwibawa untuk memimpin. Bukanlah kita nak jadi pemimpin, nak pegang kuasa sebenarnya, biarlah dia orang pegang, tak apa, saya tak heran kuasa-kuasa tu. Tapi kita nak supaya rakyat mendapat manfaat daripada kepimpinan yang baru. Jadi gerakan postmortem yang cakna, yang cakna ni maknanya yang prihatin dengan Malaysia.
Dan inilah perkara-perkara yang kita nak sama-sama buat. Maka dengan sebab itu, saya telah pun menyatakan beberapa perkara, saya telah mencatat beberapa perkara di sini berkenaan dengan hala tuju negara kita. And sebelum kita pergi kepada hala tuju negara, saya ingin sebut di sini hala tuju negara sekarang. Sekarang negara dalam masalah. Apa masalahnya? Antaranya daripada kajian kami dari GPMC, kajian kami dari NGO yang lain, seperti Impact, seperti PPIM, seperti NGO lain seperti Allah selamat. Banyak sangat saya tak ingat. Kan? NGO lain lah sebut sini mendapati bahawa negara kita sedang dikuasai oleh golongan-golongan pengkhianat kepada negara. Saya menggunakan perkataan berkhianat kerana memang mengkhianat sungguh. Dia tak kira agama, tak kira bangsa, dia tak kira negara, dia tak kira. Yang dikira dia dapat duit, dia dapat pengaruh, dia boleh pergi ke international, jadi naik presiden, naik presiden kepada world organisation. Itu yang dikira. Dapat duit, dapat apa ni, kuasa dan sebagainya. Kalau saya sebut sekarang kat sini ni berapa orang-orang tu dapat, tentulah akan melatah semua nak saman saya. Saman lah, insya-Allah kita akan cakap. Baik. Jadi yang pertama, negara kita sedang dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang khianat. Khianat kepada Allah, amanahnya tak dijalankan. Khianat kepada negara, dia tak ikut janji setia dia. Khianat kepada rakyat yang dia wakili. Yang paling sakit sekali, khianat pada rakyat. Itu yang paling sakit. Jadi kita ada pemimpin yang begitu. Jadi sekarang ni masalahnya kita ni, dia ikut parti. Jadi yang memilih ni semua presiden dia. Yang memilih ni semua dia punya pengurusi dia. Jadi bila pengurusi yang pilih, bukan rakyat yang pilih. Rakyat diberi pilihan nak A ke B, dua-dua korup. Dua-dua korup. Jadi kita nak yang C, A dengan B je boleh. Sebab apa? A, B tu kroni kepada presiden. Itu masalah kita. Parti tu masalahnya kat situ. Baik. Kemudian kita nak sebut di sini parlimen juga dalam keadaan yang huru-hara, kepimpinan politiknya lemah. Jadi memang dia nak lemah. Siapakah bakal Perdana Menteri Malaysia? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah bakal Perdana Menteri Malaysia yang kita rasa ada kewibawaan untuk menjadi Perdana Menteri meneraju Malaysia ni? Siapa? Cuba sebut nama seorang. Ramai yang sebut orang yang dia suka je. Dia tak tahu orang tu mampu tak mampu. Antaranya global. Kalau global, international nak siapa? KJ? Bukan. Bukan KJ. DG? Bukan DG. Kalau international dia nak Isyamuddin. International dia nak Isyamuddin. Kenapa Isyamuddin? Isyamuddin ni tak kacau PAS, tak kacau UMNO, tak kacau, semua duduk tengah-tengah aja. Okey je, dia diam aja. Nampak baik ya. Good boy begitu. Good boy diikut je lah apa yang nak orang nak diikut je. Kita nak seorang pemimpin yang ada bukan karisma apa nak cakap, tapi yang ada kualiti. Yang ada kualiti. Jadi siapa dia? Macam tak ada Malaysia ni. Ada. InsyaAllah kita akan tengok-tengoklah. Kita minta ke Allah. Ada. Baik. So yang pertama sekali kita lihat politik dalam keadaan huru-hara. Kepimpinannya lemah. Kepimpinannya lemah. Tidak ada. Mungkin sistem kena ubah balik. So sekiranya pemimpin lemah, parlimen tak boleh dikuasai semula oleh kepentingan rakyat, kepentingan agama, negara, bangsa, rakyat dan sebagainya, maka saya cadangkan, kami nak cadangkan, ya wahai Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, gunakanlah kebijaksanaan tuanku untuk melaksanakan perkara 150 Akta Darurat gantung parlimen. Habis kalau gantung parlimen, siapa pula yang nak menyelesaikan masalah-masalah negara ni? Kita ada banyak pakar-pakar yang ikhlas.
Lantiklah yang berwibawa, dan ramai profesor-profesor, tak profesor pun ramai yang pandai-pandai. Saya bagi satu contoh, ekonomi negara. Kita takut sangat kena boykot dengan international. Kita boleh buat close economy. Kita boleh buat close economy. Bincangkan saya punya idea ni. Ini bukan idea saya sebenarnya. Inilah idea ramai kawan-kawan kita. Jadi kita tak sebut kat sini. Kita kena tengok, kalau pemimpin politik memang tak boleh nak berfungsi, mereka hanya fikir diri sendiri, maka saya menyeru Yang di-Pertuan Agong dengan kebijaksanaan tuanku dan mereka yang menasihati tuanku, fikirkanlah, buatlah solat istikharah, solat hajat, minta pada Allah petunjuk. Kalau perlu laksanakan perkara 150 Perlembagaan Persekutuan, gantung Parlimen Darurat Politik. Buat satu kerajaan caretaker. Siapa yang nak caretaker ni? Caretaker ni carilah orang yang baik-baik, profesor yang ikhlas, yang bahagian ekonomi ada, yang bahagian kesihatan ada, yang bahagian sosial kemanusiaan ada. Jadi kita cari orang yang ikhlas-ikhlas ni, bentuk semula sistem negara kita supaya independen, tidak bergantung dengan global, tidak bergantung dengan Amerika, duduk letak kita punya tengkuk kat Amerika je, tengkuk kat China je. Kita bergantung dengan Allah, kita buat sendiri semua sekali. Insya-Allah Turki akan bersama kita, insya-Allah Qatar akan bersama kita, insya-Allah Pakistan akan bersama kita, insya-Allah Indonesia akan bersama kita. Jadi kita buat sesuatu yang menggabungkan negara-negara, orang-orang yang betul-betul kuat tadi, maka insya-Allah kerajaan caretaker akan jadi lebih baik. Jadi kalau tidak boleh kalau tak boleh orang-orang yang memimpin politik ni habis ya. Jadi kuasa tertinggi di negara kita ni ikut perlembagaan ialah Majlis Raja-Raja. Inilah gerakan rakyat. Rakyat minta, kalau raja-raja rasa kan akan gangguan-gangguan daripada orang politik, insya-Allah rakyat akan bersama. Kita akan bersama, insya-Allah. Jangan takut dengan manusia, takut dengan Allah. Tolonglah orang yang tertindas. Baik. Dan sebenarnya untuk itu, maka antara perkara yang kita sama-sama kena lakukan, yang pertama sekali, tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, mereka yang bersama-sama dengan GPMC, setelah kita memahami bahawa kita bukan platform untuk meniaga, kalau nak meniaga kita buat platform lain, ada platform lain, kita ada platform lain buat meniaga, ada insya-Allah, tapi bukan platform GPMC. GPMC ni platform untuk bantu sama-sama kita. Kalau nak meniaga, kita ada platform lain, insya-Allah kita akan sebut kemudian nanti. Masuk kat situ meniaga, kita buat trading, kita buat IKS, perladangan, semua kita boleh buat. Tapi platform lain, bukan platform kebangkitan rakyat. Jadi untuk platform ini, yang pertama sekali strateginya ialah kita mesti bersetuju sama-sama bahawa Malaysia perlukan kepada kepimpinan yang baru, kepimpinan yang lebih berwibawa, yang lebih bersih, yang lebih ikhlas, yang lebih benar-benar melihat perjuangan sebagai prinsip. Hala tuju negara mesti bermula dengan kepimpinan yang boleh membina kekuatan, bukan kepimpinan yang hanya sekadar mencari undi dengan membayar duit. Dengan bayar duit beli undi, dengan bercakap kosong, tetapi yang boleh membawa kekuatan kepada negara kita. Ramai ada orang-orang yang boleh melaksanakan tu, insya-Allah. Jadi yang pertama, kita kena setuju bahawa kita perlu membina kekuatan pemimpin yang baru, kembalikan semula kepimpinan itu kepada keadilan yang sebenar, bukan parti keadilan, keadilan yang sebenar, iaitu keadilan untuk rakyat. Dan insya-Allah akan berlakulah apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, kebangkitan di akhir zaman akan berlaku daripada sebelah timur, akan berlaku. Bila kita melihat yang ini, dan sekarang pun kita dah nampak, kita dah melihat dah di kalangan raja-raja, raja-raja, di kalangan anak-anak sultan, di kalangan putera-putera mahkota yang ada, kita melihat sebahagian daripada mereka sudah mula bercakap tentang bagaimana mahu memimpin rakyat dengan baik. Sebahagian daripada mereka, Sultan Nazrin sendiri banyak kali dah bercakap, tapi tak disambut. Kita nak kena sambut bila ada perbincangan-perbincangan tentang kepimpinan tadi. Yang kedua, bagaimana GPMC mahu bergerak. Maka yang kedua, hendaklah kita sama-sama bergerak di atas kesatuan hati. Apa maksud kesatuan hati ini? Iaitu kita hendaklah bina kesedaran di kalangan kita, dan kita membina kesedaran untuk bina semula negara.
Kita nak kena bina semula negara, membina semula rakyat. Jadi macam mana nak bina negara? Kan? Jadi kita kena sentuh semua pihak, semua peringkat. Daripada peringkat majlis raja-raja sampailah kepada peringkat rakyat yang kecil, anak-anak, sampailah kepada semua peringkat profesional, sampailah kepada peringkat orang-orang yang tidak bekerja di rumah, yang menganggur ataupun yang memang tidak mampu untuk bekerja, yang sakit, yang OKU. Jadi semua peringkat dalam ini kita nak sama-sama sama-sama satukan dengan bina satu kesedaran. Yang ini adalah kita kena memanfaatkan golongan yang aktif. Siapa dia golongan aktif ni? Kepimpinan NGO. NGO yang ada ni, sama-sama kita bincang-bincang, tengok balik supaya kita benar-benar membina kekuatan tadi, insya-Allah. Dan selepas itu barulah akan berlakunya kesatuan gerak kerja. Jadi apa dia kesatuan gerak kerja, tuan-tuan? Insya-Allah kita akan cuba laksanakan secara berperingkat beberapa gerak kerja antara rakyat dan NGO. Rakyat dan NGO. NGO pun tak semua NGO. NGO yang ikhlas, NGO yang jelas matlamatnya, NGO yang betul-betul prihatin dengan rakyat tadi, maka kita akan bergabung. Kita tak perlu ramai, tapi cukuplah yang ikhlas, yang sama-sama ingin berjuang tadi, bergabungan tadi akan membina satu kekuatan. Maka setelah kita menyatukan gerak kerja antara rakyat dan NGO, maka peringkat yang seterusnya ialah kita menghadap raja-raja, kita menghadap majlis raja-raja, dan kemudian kita akan menghadap yang di-Pertuan Agong untuk mencadangkan beberapa perkara yang boleh dibuat secara bersama-sama. Jadi kita lihat di sini, kita akan membawa cadangan-cadangan rakyat. InsyaAllah tuan-tuan, dalam masa terdekat, kemungkinan besar, masa terdekat lah, GPMC dengan gabungan NGO yang lain, insyaAllah kita akan buat beberapa convention untuk menerangkan atau untuk membincangkan masalah-masalah yang ada dalam negara kita, termasuklah contohnya pembela. Pembela ni satu gabungan NGO juga kan, dan sebagainya. So kita akan sama-sama buat, dan insya-Allah daripada situ mudah-mudahan kita akan dapat satu resolusi rakyat. Resolusi rakyat, manifesto rakyat, yang mana kalau ada parti politik yang nak memerintah negara, dia bukan ikut manifesto dia kena ikut manifesto rakyat. Rakyat yang keluarkan manifesto, dia yang ikut. Bukan dia keluar manifesto, kita yang ikut. Satu manifesto dia keluarkan, yang kedua dia kata tak semestinya buat, bukan kitab suci, dia kata. Kita buat manifesto rakyat. Kalau kau nak memimpin negara, maka pada ketika itu kalau kau nak memimpin negara, maka kau kena ikut manifesto rakyat. Jadi ini antara perkara-perkara yang insya-Allah kita akan cuba perlahan-lahan lah buat, tuan-tuan dan puan. Jadi saya minta tuan-tuan panjang-panjangkanlah apa yang cuba kita rancang sama-sama. InsyaAllah ada soalan-soalan berkenaan dengan apa disebut tadi, ladang, contohnya ladang rakyat. Maka siapa berminat, insyaAllah kita akan buat satu grup nanti, dan kita boleh bincang sama-sama. Terutamanya mereka yang ada apa kita panggil, ada kemampuan lah, ada yang ada dana, ada yang ada kemahiran, sebagainya. Itu ladang rakyat. Kemudian dia ladang penternakan. Kita akan gabung dengan kementerian. Kita bukan kita nak bertindak, kita ikut undang-undang, ikut follow perlembagaan sebagainya, tapi kita tidak bergantung dengan mereka. InsyaAllah itu antara contoh-contoh solusi yang kita ada. Kemudian yang kedua saya nak sebut juga, yang insyaAllah kami akan buat bersama-sama, iaitu kita akan sama melancarkan satu program, iaitu membantu kawan-kawan kita yang kena AFI. AFI ni apa? Side effect, kesan sampingan daripada suntikan. Jadi bila kita lancarkan tu, insya-Allah kita akan lancarkan satu program yang komprehensif. Kita akan ajar macam mana mereka yang telah terkena AFI tadi, kita ambil nama dia, database dan sebagainya. Kemudian lepas tu kita akan cadangkan apa yang perlu dibuat mengikut kerangka homeopati, tibun nabawi, herba dan sebagainya. Dan alhamdulillah daripada apa yang kami dah buat setakat ni secara kecil-kecil, dan kita dah berjaya alhamdulillah sembuhkan berapa orang lah daripada AFI tu. So insya-Allah mudah-mudahan bila kita cuba buat ni, kita akan berkembang. Cuma kita perlukan dana. Dana ni apa? Dana ni nak sponsor orang miskin ni. Orang miskin yang sakit ni kan. Jadi sebab ubat tu ada kos, ubat tu tak mahal. Tak mahal. Saya ingat dalam RM100 kot, lebih kurang gitulah. Kan, mahal-mahal pun RM100 untuk dalam masa sebulan dia makan.
Jadi ubat tu akan dia berbentuk suplemen. Kita sebut suplemen, sebut ubat KKM lah. Suplemen lah. Suplemen kita akan bagi kat dia dan bersama nasihat, insya-Allah secara percuma. Tapi kita kena cari juga, kami lah kena cari, sama-sama lah kita cari orang yang sanggup nak bantu bagi dana. Kita belilah bahan-bahan tersebut dan kemudian kita akan bagi secara percuma kepada rakyat. Kita tak ambil apa-apa. Jadi itulah insya-Allah antara benda yang kita akan buat dalam masa terdekat GPMC, dan kita akan gabung dengan orang-orang lain lah, NGO lain insya-Allah. Ya itulah insya-Allah. Mungkin saya ingat saya buka kepada Muhammad, kalau mungkin Muhammad nak koordinate soalan-soalan ke sebagainya. Saya buka kepada Muhammad. Silakan. Mungkin saya koordinate soalan je lah Ustaz. Ya, baik. Siapa ada soalan tanya je. Jangan segan-segan, malu-malu, tanya je. Silakan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam tu lah. Ya. Assalamualaikum. Salam, ya, silakan. Ustaz, boleh tak saya nak cadangkan supaya negara kita hanya benarkan ternakan yang halal saja, dan untuk sembelihnya hanya orang Islam je yang dibenarkan. Sebab kawan saya orang Afrika, dia kata dekat sana Ghana hanya ternakan ayam dan dibenarkan hanya pada orang Islam saja. Jadi orang-orang kafir makan ayam semua sembelihan orang Islam. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Puan apa nama ni? Puan Ramlah. Baik. Alhamdulillah. Perkara ni sebenarnya kami ada bincang. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Perkara ni kami ada bincang termasuk dengan PPIM juga kan. Tapi PPIM dia banyak cakap. Jadi insya-Allah GPMC nak buat macam tu. Sama-sama lah kita komplimen kan. Baik, sebenarnya kita nak cadangkan pada kerajaan boleh. Kita nak cadangkan kepada kerajaan boleh. Masalahnya kerajaan nak buat tak buat. Jadi sekarang ni masa bukan kita cadangkan kerajaan. Kerajaan memang sepatutnya buat pun apa yang puan sebut tadi. Tapi kita kena buat. Insya-Allah kita akan buat ladang ayam sendiri. Kita akan buat lain sama-sama kita. Saya dah ada formula dia daripada makanan. Tak dengar. Oh, tak dengar. Hello, dengar ke sekarang? Dengar ke? Dengar. Dengar. Baik. Kita dah ada formula dah. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita tak nak pergi dekat kerajaan. Kerajaan yang sepatutnya buat apa yang Puan Ramlah sebut tadi. Kan, kita ada JAKIM, kita ada, semua kita ada. Tapi sekarang ni kita dah tak teras dah dengan agensi-agensi yang ada sekiranya mereka tak membuktikan perkara itu berlaku. Oleh itu saya telah berbincang dengan kawan-kawan, insya-Allah bahagian ayam ni kita akan buat ladang ayam insya-Allah bersama-sama. Kita dah ada sistemnya daripada makanannya sampai kepada ayamnya, sampai kepada pembesaran secara organik ataupun secara natural, sampailah kepada penyembelihan. Jadi semua sistem tu kena ada. Sebab sekarang ni masalah ayam ni dikuasai oleh kartel. Jadi kalau kita sama-sama buat, sama-sama kita startkan kita dulu. Mungkin ahli GPMC, ahli NGO yang terlibat, kita start dengan tu dulu. Lepas tu kita berkembang sehingga akhirnya kita dah ada kekuatan, kita akan sama-sama buat untuk negara pula insya-Allah. Jadi itu cadangan saya. Sebab kalau kita nak tunggu negara buat, patutnya dia buat lama dah, tak buat. Ini masalahnya. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, termasuk ternakan lembu sekali. Ya, lembu ada, kambing ada. Siapa berminat nanti kita hubungi, kita akan kumpulkan insya-Allah. Okey. Tanah ada, tanah banyak insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baik, ada lain lagi? Ramai ni nak tanya soalan dengan Ustaz ni rasanya ni. Okey, tak apalah. Siapa nak tanya cuma angkat tangan, tanya terus insya-Allah. Kita pun tak lama ni malam ni. Waalaikumsalam. Siapa tu? Kenalkan diri. Zaki Gombak. Oh, Zaki Gombak. Alhamdulillah, apa khabar Zaki? Sihat ke? Apa tak dengar berita? Ya. Ya, silakan. Tak jumpa Ustaz. Ya, insya-Allah. Tak, saya nak faham berkenaan dengan soalan Puan Ramlah tadi berkenaan dengan ternakan ayam, kambing, lembu. Adakah Puan cadangkan hanya rakyat umat Islam sahaja dibenarkan ke macam mana? Saya tak faham soalan tadi. Ya, betul. Hanya orang Islam. Bukan maksud
bahaya penyembelihan di Afrika tu, kawan saya kata dia ternakan ayam tu hanya dibenarkan penyembelihan untuk orang Islam saja. Jadi bangsa lain semua makan ayam yang halal. Maksudnya kita nak letakkan satu undang-undang yang apa nama ni, yang orang Islam sahaja yang sembelih dan orang bangsa lain makan itu. Okey, Ustaz cuba Betul. naikkan ataupun ulas berkenaan dengan isu hukum. Adakah dalam Islam kita membenarkan buat macam tu? Jadi sebenarnya kalau nak ikutkan dari sudut Islamnya, sebenarnya apa yang dibuat oleh kerajaan sekarang ni, kalau ikut betul-betul dah okey dah. Orang Islam yang nak buat, semua orang Islam yang sembelih. Kalau orang bukan Islam nak sembelih, dia nak cocok ke, dia nak cantas ke, apa ke, kan, itu yang untuk dia makan sendiri, tak apalah. Jadi kita tak boleh halang, kan, sebab itu budaya kita lah. Cumanya dari satu sudut, saya nampak sekarang yang lebih praktikal, kita buat sistem kita sendiri. Maknanya ayam ni kita buat sendiri. Sekarang ni ada orang Islam yang ternak ayam, tapi tak cukup. So kita buat, anak-anak kita, kawan-kawan kita yang tak ada kerja tu, sama-sama kita buat ladang ayam rakyat. So macam mana ladang ayam rakyat ni, contoh termasuk kambing, lembu dan sebagainya. Macam mana konsep dia? Konsep dia, kita organisasi yang ada ni, kita akan cari dana dan kita akan biaya sebagai capital mula-mula. Bila kita cari dana, kita buat capitalnya tu, maka orang yang bekerja tu kita akan bagi upah dia, gaji kita akan bagilah. Kemudian lepas hasil tu 50% daripada hasil tu kita bagi percuma kepada rakyat. Percuma, bukan bagi bayar potongan, tak. 50% lagi kita akan gunakan untuk rolling the capital, buat lagi sekali, kita kembang. Dan perkara ni telah dibuat di tempat lain, di Gaza dibuat, di Palestin, di Mesir dibuat, dan Allah izin barakahnya berkembang. Daripada mula-mula dia boleh bagi makan satu kampung, sekarang ni dah 5 kampung dia boleh bagi makan. Perkembangannya tu. Tapi adalah kaedah dia. Kaedah tu saya hanya boleh cakap bila kita jumpa secara khusus, kita boleh cakap lah. Tapi benda ni berlaku. Bila kita buat konsep ladang rakyat yang macam gini, konsep wakaf, konsep jariah, dan kemudian kita buat sungguh-sungguh lah secara profesional tadi, insya-Allah Allah akan bagi kekuatan. Jadi kita tak perlu bergantung nak import ayam daripada China ke, memang tak perlu. InsyaAllah kita boleh buat. Tapi kita kena buat dengan barakah daripada Allah. Inilah yang sebenarnya yang lebih praktikal. Kalau kita nak minta kerajaan cakap wajibkan semua orang kena makan sembelihan, maka tak praktikalnya sebab begini. Saya bagi satu contoh. Ini berlaku di salah sebuah negeri dalam negara kita. Sebab saya cakap negeri sebab saya tahu tempat tu berlaku. Tukang potong ayam, tukang yang sembelih ayam tu datang pukul 6 pagi. Kenapa? Lepas sembahyang subuh, ataupun 6 lebih lah. Tapi ayam tu kena gerak daripada tempat sembelihan pukul 7. Dia boleh tak sempat nak sembelih 100,000 ekor? Tak sempat. Nak sembelih 10,000 pun tak sempat. Jadi apa yang berlaku, dia datang buat syarat aja dia akan sembelih. Dia akan sembelihlah berapa ekor yang dia boleh buat, ataupun dia akan guna dalam mesin sebagainya. Tapi sebelum tu pukul 3, pukul 4, pukul 2 mungkin, toke dia yang bukan Islam, yang bernama Ahcong, Ahkau, Raju dan sebagainya, yang bukan Islam tu, dialah yang sembelih. Ini berlaku. Saya tahu, kami tahu, pihak Jabatan Agama pun tahu, tapi tak boleh buat apa. Kenapa? Dah macam itu. Jadi sebab itulah kita kena buat sistem kita sendiri. Bila kita buat sistem kita sendiri, kita yakin sahabat-sahabat kita yang buat, orang-orang kita yang buat, dan kita kena buat profesional. Kita ada slaughterhouse supaya mencukupi keperluan. Tapi kita kena buat jugalah macam itu. Ini yang lebih praktikal lah. Tapi kena buat kecil-kecil lah dulu kan. Sikit dia membesar. Jadi siapa yang berminat, kita bincang nanti, kita gabungkan nanti, kita akan buat projek ni insya-Allah. Baik. Wallahualam. Ghana satu bangsa saja. Satu lagi, Ghana satu bangsa, betul. Tak ada Melayu, tak ada Cina, tak ada India. Kita ada Cina, India ramai. Kita hanya ada lebih kurang 50 berapa persen saja, 56% je. Katalah 60% je Melayu kan, katakan. Yang lain semua bangsa Cina, India dan sebagainya. So kalau kita nak wajibkan, nanti dia orang marah lah kan, insya-Allah. Bismillah. Baik, teruskan. Ada apa-apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya sikit tak, berkaitan tentang kantung parlimen tadi Ustaz. Macam mana boleh Ustaz?
Gantung parlimen, baik silakan. Apa soalannya? Tadi Ustaz ada syorkan kita gantung parlimen dan kita gunakan Akta 150 ya Ustaz ya. Ya, betul. Jadi bermaksud Ustaz dia lebih pada mageran macam tu Ustaz. Bukan. Kita bukan cadang mageran. Mageran ni maknanya darurat seluruh Malaysia. Kita pun darurat. Tak. Darurat hanya pada parlimen sahaja. Maknanya darurat politik. Jadi perkara 150 ni, pihak yang di Pertuan Agong ada kuasa untuk mengisytiharkan dengan kehendak dia dan dengan perbincangan dia, dengan nasihat daripada orang yang tentu, orang yang beri nasihat lah, untuk menggantung parlimen kerana tidak kepimpinan parlimen tidak boleh dipercayai, contohnya lah. Jadi kalau pilihan raya yang menang sikit kan, dia tak ada kekuatan. So pihak raja boleh menggantung parlimen, prorok parlimen, dengan kata bahawa ahli parlimen yang ada itu tidak memenuhi syarat-syarat dan sebagainya dan mengisytiharkan darurat kepada politik. So tidak ada parlimen, dia akan buat caretaker. Sebelum ni Tun Mahathir jadi PM sekejap, caretaker kan. Tapi yang jadi tu orang politik. Tun Mahathir jadi caretaker, samalah macam dia jadi PM dulu. Kita nak orang lain, orang yang bersih, yang betul-betul bersih, betul-betul ikhlas. Jadi kita ambil orang yang profesional ni, yang ikhlas, yang bagus ni, kita ambil sebagai caretaker. Dialah yang akan merangka semula ekonominya, sosialnya, dan agamanya, semua kita akan rangka semula sistemnya tu. Dan di situlah kita boleh berpeluang mengubah semula sistem. Kita macam kata apa, reboot semula, bukan reset. Saya tak guna reset, itu kata international. Reboot semula, kita buat semula. Itu ada di bawah kuasa yang di Pertuan Agong. Dan yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa juga untuk memimpin tentera dan polis. Jadi itu perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Sekiranya parlimen tak boleh harap dah macam sekarang ni, lompat sana lompat sini. Kalau pilihan raya pun lompat sana kan. Jadi kita kata eloklah yang di Pertuan Agong buat satu sistem caretaker yang betul. Kita bagilah 2 tahun ke, setahun, 2 tahun, 3 tahun ke, kemudian kita tengok semula macam mana. Itu yang kita, salah satu cadangan lah sekiranya parlimen tidak boleh berfungsi. Wallahu a'lam. Bismillah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Nazrul Ustaz. Yes, Nazrul. Ustaz, macam kita nak, macam kita tahu sebelum ni kita dapat kemerdekaan pun adalah mungkin perjanjian yang nak kata pun tak boleh cakap lah, tapi daripada pokok tu jugalah kan, kita perjanjian kita nak nampak. Kemudian lepas kita merdeka tu, sepatutnya kita tahu kerajaan yang ada, sepatutnya awal-awal dia orang, kalau betul kerajaan yang orang yang betul ni, dia kena jaga semua dari awal lagi kan, daripada kilang, ladang, sembelihan semua kan. Kemudian dia orang tak ambil peduli pun, mungkin rasuah apa semua. Kemudian kita tengok dulu ada satu Al-Arkam kan, kita pasal Ustaz Asy'ari tu, itu soal lain lah, depa nak kata apa kan. Tapi konsep yang dia bawa tu dah menarik tahun 70-an tu. Kalau dia dapat kekalkan, kita tengok masa tu macam-macam dia buat kan. Tapi ada juga backfire, bukan backfire, macam konspirasi kat belakang tu jatuh habis. Kemudian jatuh balik, kita tengok ada habis pun naik sikit, ada macam produk-produk lain yang dulu zaitun jatuh. Tapi macam Ustaz nak buat ni, saya macam kami sokong, tapi kita takut juga kan. Memang ada pokok yang geng-geng kata ni kan, mesti ada lah yang akan menentang kan, yang akan buat macam-macam lah. Macam mana macam mana Ustaz nak ni, nak pertahankan lah supaya story berkembang lah, tak drop macam hilang macam tu. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Nazrul. Apa yang berlaku pada Arkam dulu kan, sistemnya begitu juga. Ada berapa lagi kumpulan-kumpulan yang lain, koperasi-koperasi muslimin, koperasi yang Islam kan, banyak dah berlaku lah. Tapi dia tersekat dengan beberapa perkara lah, banyak perkara yang kita tahu. Cumanya sekarang ni saya yakin insya-Allah kita akan berjaya, sebab kita dah berada di akhir zaman. Dan daripada kajian-kajian kita, saya bagi contoh berita gembira saya bagi tahu dalam 2 hari lepas. Israel, Ehud Barak sendiri mengatakan, kami Israel ni boleh bertahan 2-3 tahunnya lagi. Dia sebut ni. Dia ni mantan Perdana Menteri, Prime Minister of Israel, mantan Menteri Dalam Negeri, mantan General Israel IDF,
top Panglima Angkatan Tentera lah kalau gitu. Mantan Menteri Luar Negara, kan, mantan pengarah Mossad. Jadi dia banyak informasi ni. Dia kata apa? Kita ni kalau boleh bertahan pun dalam 2-3 tahun je, dia kata. Lepas tu Israel akan habis. Ini dia cakap dari sudut. Kenapa dia cakap banyak fakta? Antaranya askar-askar lari, businessman lari, terkeluar, tak nak duduk dah kat Palestin. Sebab apa? Berperang lah, apa macam-macam. Baik. Jadi sebab tu mereka sebenarnya menunggu Dajjal turun. Dia panggil Malik Mesayak supaya dapat bantu Israel naik balik semula. Tapi bagi kita nampak sebenarnya ini adalah tanda-tanda yang Allah akan memberi kekuatan untuk kita bangkit. Sebab kemenangan di fasa kelima ketika Islam menang nanti, dia bukan menang dengan secara kita terus menang satu hari itu, tak. Dia melalui proses juga. Sebab ni Allah menjadikan satu dengan bisabab, dengan sebab. Jadi proses macam mana? Kita ni lah orang yang teraniaya ni, orang yang terseksa, teraniaya, terancam, yang kena macam-macam ni, orang yang susah ni akan bergabung, dia akan bangkit dan dipimpin oleh orang-orang pimpinan-pimpinan yang ikhlas, yang digambarkan saya beriman, Imam Mahdi dan sebagainya lah. Jadi nak sebut sini bahawa kita kena merancang. Bila kita merancang ni, insya-Allah, oleh kerana kita nak dekat dan menang, Allah akan bagi kemenangan. Saya dapat berita ni, saya seronok sebab apa? Sebab kawan saya daripada luar negara, baru-baru ni Mai Aqsa ada menganjurkan conference untuk ulama-ulama sedunia. Ulama-ulama sedunia lah, Syekh Qaradari dan sebagainya lah datang daripada satu dunia lah datang. Dia buat sini di Kuala Lumpur. Jadi apabila dia buat tu, saya berpeluang jumpa dengan mereka, sebahagian, tak semua saya jumpa. Jadi bila jumpa dengan mereka tu, saya bincang. Mereka kata apa? Di luar negara ni, contohnya Palestin, tempat-tempat yang bergolak ni, semua yang mereka rancang Allah izin jadi. Sampaikan Israel lah takut dan sebagainya. Jadi mereka tunggu Malik Mesayak je, tunggu raja dia, tunggu keluar je, baru dia rasa confident nak menang. Jadi kita lihat begitu juga kita. InsyaAllah apa yang berlaku sebelum ni, pertubuhan Islam, koperasi Islam, ataupun kita kata NGO Islam yang cuba buat kerja-kerja ekonomi ni disekat dan sebagainya, insya-Allah kalau kita buat sungguh-sungguh, kali ini Allah akan mudah dan Allah akan tolong. Cuma kita nak kena bersama. Kita kena bersama, dan kemudian kita ni yang mustada'afin ni, kita ni orang yang lemah-lemah ni, bersama dengan NGO kepimpinan yang ikhlas, yang beriman tadi, insya-Allah Allah akan bagi kemenangan, Allah akan bagi barakah. Jadi kita akan bangkit daripada sebelah timur. Jadi sebab tu apa yang kita buat ni tak lari daripada apa yang Nabi dah sebut lah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Salam. Ya. Mami Chun ke? Tak apa Tuan, silakan dulu. Tuan Zack J. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anak hukum billah Abu Imtiaz from Kelantan ni. Amin. Saya timbul persoalan Ustaz. Ya. Saya duduk Penang. Saya selalu ikut perkembangan Ustaz lah, alhamdulillah. Macam apa Khalid Al-Walid zaman sekarang. Allah. Cuma saya timbul tak layak. Bukan satu dalam 100 juta. Itu terang saya kata. Saya semangat pun daripada Ustaz berani. Yang tu saya berani. Saya timbul satu soalan. Saya ada tengok satu info daripada Ustaz mengenai berita gembira kemarin mengenai kajian kabinet tak setuju KJ pindah tangan. Jadi timbul soalan bagi saya, sedangkan KJ ni dia timbalan Presiden WHO. Macam mana kalau dia tak tanda tangan kan? Takut saya bimbang, takut dia tanda tangan senyap-senyap. Dan satu lagi, my wife dia ada tanah di Baling, dia nak wakaf untuk arwah mak bapak dia lah. Dah lama dah jalan, cuma nak bangunkan modal tak ada. Kalau berminat bolehlah PM kami. InsyaAllah. Itu saja. Boleh insyaAllah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah kita akan buka nanti mungkin channel-channel untuk siapa yang berminat untuk wakaf ke sebagainya, kita akan susun insyaAllah. Kita akan susun sebagainya depan ni. Penggunaan KJ ni sebenarnya memang dia nak sign kan, ataupun DG ni nak sign, memang ada arahan dia kena sign. Sebab tu dia naik presiden.
Kan sebenarnya di satu dokumentari, satu dokumen yang ada pada Matthias Chang. Matthias Chang ni siapa? Matthias Chang ni lawyer. Dia ni dulu pernah menjadi lawyer Tuan Mahathir lah. So dia menyatakan tentang bagaimana COVID-19 punya virus ni, researchnya bermula di Malaysia. Researchnya tu bermula di Malaysia dan banyak bahan-bahannya tu ada di Malaysia. Dan sebab tu Malaysia ni dia jadi sebagai satu tempat guinea pig lah. Dia nak kena jadi juga, dia kena bagi juga. Jadi kita dah tahu dah perancangan tu. Alhamdulillah Allah izin maklumat tentang IHR, tentang Global Pandemic Treaty semua tu dapat kat kita. Itu semua daripada connection kawan-kawan antarabangsa. Kawan-kawan daripada Amerika, daripada Europe yang dapat maklumat ni, mereka hantar kepada kita. Alhamdulillah bila kita dapat tu, kita bincang terus, kita buat blast. Dan bila dapat blast tu, rancangan dia tu terkejut sikit lah. Terkejut sikit lah. Jadi bila bila saya berjumpa dengan kawan-kawan kita daripada Jabatan Perdana Menteri, siapa tu? Kawan-kawan kita daripada Jabatan Perdana Menteri, kan, apabila jumpa dan dia kata sebenarnya kabinet belum meluluskan untuk dia menandatangani IHR itu, maka saya kata ini satu berita yang baik, sebab benda tu akan kena tanda tangan dalam masa terdekat ni. Kabinet tengah raya lagi, nak bincang masa bila. Jadi sebab itulah bila saya sebut itu, alhamdulillah ni satu perkara yang baik. Dan kalau dia memang nak sign, tapi Allah izin benda ni terdedah, jadi dia tak boleh sign. Macam ICET dulu, kita ingat tak sign lagi, rupanya ada siapa India tu, YB India tu, dia dah sign kan. Jadi lepas tu bila kita bising-bising, dia batalkan. Kali ni belum sempat sign, kita dah bising-bising. Alhamdulillah, maka dia boleh batalkan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan. Sebab tu dia kena pergi WEF, nak bincang pula dengan Dr. Evil tu, nak buat macam mana. Jadi itulah antara perkara yang Allah izin berlakulah, insya-Allah. Jadi bagi mereka yang sebab kalau benda ni ditentang ni memang susah kita lah. Susah banyak, insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih dan Ana selalu sentiasa mengikut perkembangan yang mana daripada Ustaz sendirilah. Alhamdulillah. Hari ni boleh juga Ana bertanya juga. InsyaAllah. Dalam FB nak tanya, masuk dalam Telegram. Ada FB kena masuk dalam Telegram bertanya. Baik. Silakan. Ana nak bertanya hanya satu ni adalah pertanyaan dan dua ni adalah maksudnya macam mana sebenarnya yang berlaku. Ana nak tanyalah. Yang pertamanya, jika kita lihat zaman sekarang ni adalah persis yang Rasulullah SAW dah pernah berkata. Maksudnya dia pernah berkata tentang Islam, iman, ihsan dan juga tanda-tanda kiamat yang akan bakal berlaku. Jadi jika adakah sekarang ni maksudnya Allah dah mentakdirkan memang inilah zaman kita, yang berlaku pada zaman kita ni lah maksudnya yang Allah dah takdirkan. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Sebab sekarang ni kebanyakannya ialah kita macam kita umat Islam ni, kita kena selamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tu bukan Islam. Sebab dalam Al-Quran pun kata wahai orang yang beriman, bukannya orang Melayu, bukannya orang Cina. Maksudnya orang yang beriman. Jadi macam mana tu Ustaz, macam kita nak bantu sesama kita, membantu untuk keyakinan kita kepada Allah. Sekarang ni memang rata-rata yang mana kita jumpa kurangnya keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sampai kata yang tu dalam Al-Quran tu semua cerita yang dulu. Jadi keyakinan pada Allah tu macam hampir pudar dan terus pudar macam tu saja. Dan persis yang Nabi kata 1/4 golongan ni akan ikut Dajjal laknatullah. Jadi boleh tak Ustaz perincikan sedikit tu? Adakah zaman kita ni akan terjadi dan Allah takdirkan juga memang akan sign tentang benda tu ataupun macam mana? Dan sekiranya berlaku, apa yang akan berlaku kepada kita ni sebagai umat Islam yang penting lah. Alhamdulillah, terima kasih Muhammad. Sebenarnya nak sebut kat sini, ketika di akhir zaman ni dia ada banyak peringkat. Adanya peringkat Islam baru nak bermula, kan, Islam baru nak bangun. Ada peringkat Islam dah bangun jatuh, kan. Jadi dalam peringkat-peringkat tu ada banyak hadis
hadis-hadis yang ada tu, ada lebih kurang 400 hadis akhir zaman yang kita boleh jadikan rujukan tu. Dia ada menyatakan tentang tahap-tahapnya. Jadi tahap susah menggenggam bara tu, sebahagian ulama yang muhakkikin kata dah lepas. Walaupun kita akan dapati, tapi tak semua orang tahap tu kan. Contohnya tahap ketika Mongol datang, habis dibunuh semua sekali. Tahap ketika tentera salib membantai Palestin, dibunuh semua. Sampai dalam sirah mengatakan, kamu cakaplah apa sahaja cara pembunuhan yang boleh dibuat, diguna semua. Termasuklah campak dalam perigi, dipotong anggota sikit-sikit, macam-macam lah nak sebut kan. Jadi tahap menggenggam bara api tu, bagian menggenggam bara tu digambarkan telah berlalu yang sebenar. Jadi sekarang ni ada sikit-sikit je lah. Tapi sekarang ni kita sebut muhakkikin ni, ulama yang muhakkikin ni, yang majoritinya menggambarkan kita berada di zaman yang mana dalam hadis yang panjang Nabi menggambarkan tentang fitnah Akhnas, Zuhaimak dan sebagainya. Jadi fitnah-fitnah tu, maka dia kata akan sampai satu waktu di mana orang-orang Islam ni akan menjadi orang yang iman itu mudah berubah. Contohnya, paginya beriman, petangnya kafir, malamnya beriman, pagi pula kafir. Maka kata Nabi SAW, bila kamu telah sampai kepada peringkat itu, maka akan sampai kepada peringkat yang seterusnya. Sekarang ni kita di peringkat itu. Maknanya pagi beriman, petang boleh kafir, malam beriman, pagi boleh kafir. Maka selepas daripada peringkat itu, peringkat sekarang ni, tak lama dah. Bila one world religion datang, maka pada masa itu tak betul. Maka apabila sampai peringkat itu, akan sampai peringkat orang Islam akan terpecah dua. Yang pertama, mereka adalah orang yang beriman, sikit pun tidak ada munafik. Yang satu lagi, orang yang munafik, sikit pun tak ada iman. Maka ketika telah keluar golongan itu, kita dah terpecah dua, maka kamu tunggulah Dajjal akan keluar malamnya atau esok pagi. Jadi sebenarnya kita akan sampai peringkat itu. Dan sekarang ni, untuk peringkat kita ni, perkara yang paling penting, persiapan paling penting selain daripada makanan, ubat, sebagainya tu, ialah kita mesti memantapkan kesedaran iman, mentauhidkan Allah. Kerana itulah zaman kita ni, masalah ni. Jadi bila kita dapat memantapkan iman, kita boleh jaga iman kita siang, kita boleh jaga iman kita malam, sampai konsisten tu, maka insya-Allah kita akan selamat. Jadi ini peringkat sekarang. Peringkat yang lain-lain tu dah lepas. Peringkat sekarang ni iman pagi, kafir malam ni sekarang ni. Kemudian lepas tu akan sampai kita akan berpecah. Nabi sebut ni, kita akan pecah. Sebahagiannya beriman, sikit pun tak ada kufur, tak ada munafik. Sebahagiannya munafik, sikit pun tak ada iman. Jadi bila sampai peringkat ni, Dajjal akan keluar malamnya atau esoknya. Jadi tuan-tuan dan puan, sementara kita buat program projek GPMC Ladang Rakyat, kita buat semua-semua yang kita nak buat sama-sama ni, insya-Allah, maka hendaklah kita rasa bahawa saat itu sudah semakin dekat, ujian itu semakin kuat. Maka kita nak kena pastikan iman kita sentiasa berkembang. Untuk kita memastikan iman kita istiqamah tadi, maka wajib kita bersama jamaah. Wajib kita bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang terjaga, terpelihara imannya. Jangan seorang-seorang. Kalau kita seorang-seorang pun, contohlah kita duduk dekat ulu mana-mana ke, dekat UK mana-mana soalan, ulu Kelang mana-mana yang tak ada orang, kita seorang je, pastikan kita ada hubung dengan sahabat-sahabat kita. Jauh pun tak apa, hubung dengan sahabat-sahabat kita. Jadi bila kita hubung tu, barulah pada masa tu kita akan dapat terkawal. Sebab itulah untuk selamat pada kali ini kita kena berjamaah. Sebab tu disebut sebagai taifah. Kan, la tazalu taifah min ummati zahirina 'alal haqq. Tidak akan sentiasa ada di kalangan aku satu kelompok Nabi sebut kelompok, bukan individu, yang akan selamat dan yang akan menang dan berada di atas kebenaran. Dan ini sebab tu Nabi sebut kelompok. Sebab tu kita kena sama-sama dengan orang yang baik-baik lah. So sebab itulah insya-Allah salah satu platform yang kita sama-sama buat selain daripada GPMC ialah kita ada Ansar. Ansar ni Angkatan Sukarelawan Rakyat, yang dalamnya insya-Allah salah satunya ialah kita untuk membina kekuatan jaringan sama kita, mentauhidkan Allah, melaksanakan kerja-kerja amal secara bersama-sama, dakwah, tarbiyahnya, yang berjuangnya. Jadi insya-Allah salah satu platform yang kita buatlah.
sama-sama. Siapa yang tak ada lagi boleh join lah, boleh bersama-sama dengan Ansar insya-Allah. GPMC ni salah satu juga platform tapi dia lebih umum. Yang Ansar tu lebih khusus lah untuk tujuan dakwah, tarbiyah dan perjuangan insya-Allah. Jadi kita kena bersama. Okey Ustaz, yang kedua dulu yang ada soalan yang kedua tadi. Yang kedua tu maksudnya Ustaz setuju tak ada juga ustaz-ustaz yang mengatakan bahawanya yang Dajjal datang dengan api dan juga air itu dah terjadi zaman sekarang ni. Maksudnya air itu adalah vaksin itu sendiri dan yang api itu adalah kita yang sekarang melaluinya tanpa dicocok, lalu kita tak dapat apa-apa pun yang kebaikan yang sekarang kita dianiaya, yang sekarang kita rasa tersisih. Adakah pendapat Ustaz macam mana? Oh, tentang air tu ke? Adakah air itu vaksin yang dimaksudkan? Jadi adalah orang cakap begitu, tapi tidaklah 100% macam itulah. Dia ada kebenarannya, tapi ada juga pandangan-pandangan yang memang air sungguh. Contohnya pada tahun 2011 itulah. Saya tak ingat dulu apa. Ketika Malaysia mengalahkan Israel dalam undian berkenaan dengan Baitul Maqdis punya tanah. Jadi Netanyahu mengeluarkan kenyataan. Dia menyatakan nak sebutkan tentang bagaimana air tadi. Dia kata sesungguhnya siapa-siapa yang tidak bersama kami, kamu akan menghadapi masalah air. Kerana kami ada teknologi air yang boleh membuat air daripada udara dan boleh menukar air kotor kepada air boleh mineral, boleh tukar air laut kepada air. Jadi teknologi itu Israel pegang. Teknologi yang sebenar lah, yang kita ada ni sikit-sikit je. Yang sebenarnya dia kata mana negara yang tidak bersama dengan Israel, maka kamu akan menghadapi masalah. Ini salah satu disebut dalam ucapan dia tu. Kemudian begitu juga disebut dalam ucapan ini, Netanyahu sebut, dia kata begitu juga siapa yang tak bersama dengan kami, maksudnya bersama dengan Dajjal lah nanti kan, bersama dengan kami, maka kamu akan dapati tempatnya akan penuh dengan kesusahan, peperangan, letupan, bom, api lah iaitu teroris-teroris yang akan mengganas di tempat kamu. Dan kami mempunyai sekutu tentera yang paling kuat, teknologi tentera yang paling kuat yang akan memberikan keamanan kepada negara-negara yang tidak bersama dengan Israel tadi. Terputus. Oh, terputus. Terputus daripada Sekejap lah. Macam mana nak buat video chat tadi? Testing. Ya. Macam mana nak buat video chat tadi? Test. Apa cerita? Clear. Hello. Ya, baik. Kita ada sejam tadi dia bagi ya. Baik, teruskan. Dengar semua. Kacau lah yang start. Ada orang kacau lah. Dengar. Baik. Jadi sebenarnya isu air tadi isu air tu. Jadi ada pandangan kata vaksin tadi kan. Tak apa, itu pandangan. Kita tidak tak nak gaduh-gaduh lah. Tak apa. Tapi air yang sebenarnya tu pun ada juga yang digambarkan oleh Netanyahu. Dia akan menguasai dia akan menguasai air, teknologi air tadi. Jadi maknanya memang air sungguh lah. Memang air sungguh yang akan datang. Sekejap. Tolong cakap dengan dia, beritahu lokasi kita. Baik, ada soalan lain ke? Ada Ustaz. Tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam tu. Siapa ni? Yang mana satu, Hisham Johari, silakan. Johari Ustaz. Ya, silakan. Dah lepas. Ustaz dengar tak Ustaz? Dengar, saya dengar. Saya Johari Masya Ustaz. Ya, baik Johari, silakan. Nak tanya tentang ladang rakyat tu ada khusus tak Ustaz? Sebab Ada. benda tu pun costing agak tinggi. Ya. Ada khusus. Sebab saya pun kerja kebun. Bila buat benda tu
Dia berapa bulan je lagi dah mula fed up. Lepas tu pergi kursus, baru boleh buat balik. Tapi tak bertahan lama, tu kena pergi balik kursus, baru boleh jadi. Itu je lah nak tanya ada kursus atau tidak tu. Ya, boleh. InsyaAllah. Memang sebahagiannya kita akan ada orang yang memimpinnya. Akan ada orang yang memimpinnya terdiri daripada penasihat-penasihat kita yang juga antaranya pernah menasihati Jabatan Pertanian, daripada Lembaga Pertubuhan Peladang. Jadi ada di kalangan mereka memang daripada doktor veterina, dari sudut kesihatan lah, kesihatan binatang kan. So kita ada juga orang yang pakar-pakar tu yang akan bersama-sama. Jadi kita akan kumpulkan mereka yang berminat tadi tu, kita untuk bincangkan cara yang terbaik lah. Yang penting kita bila sama-sama tu dibarakah kat situ, kemudian kita sama-sama buat lah, insyaAllah. Tempatnya tu juga ada macam sebut tadi, daripada Baling pun ada nak bagi tanah, ada banyak lagi orang yang dah kata nak wakafkan tanah. Cuma tempat-tempat untuk kita tanam tu, ternak tu kita terpaksa pilih sikit sebab ada tempat yang kita jangka akan tenggelam. Jadi kita nak buatlah benda tempat yang akan tenggelam. Jadi ada tempat-tempat yang tak tenggelam tu insya-Allah kita akan buat. Ada latihan, ada insya-Allah. Latihan ada. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya Ustaz kenangan jemaah kita. Assalamualaikum. Yang Zaki sini yang tadi yang daripada Gombak. Saya follow Ustaz, saya ingat daripada 2020 lagi, daripada masa zaman kita perjumpaan kita di Mega Avenue. Ya. Okay? Baik. Jadi sepanjang saya bersama Ustaz, bersama jemaah, ialah banyak benda yang berlaku. Jadi pada pandangan saya lah, amat malam kita berjuang benda yang sama, kita jelas, musuh kita jelas. Siapa yang kita lawan, siapa yang cuba nak menzalimi kita. Tapi amat malang dalam jemaah kita ada berlaku perpecahan yang benda kecil saja. Bukan benda besar, bukan benda yang apa namanya hukum, bukan benda yang melibatkan keimanan, tapi benda melibatkan perasaan. Sama dalam grup Gombak, sama dalam grup kami Johor, dalam grup kita pun sama dengan GPMC. Jadi amat malang kita berpecah disebabkan adalah benda-benda kecil. Benda-benda berkenaan dengan perniagaan, benda-benda berniagaan berkenaan dengan pendapat berbeza. Kau suka cara macam ni, aku suka cara macam ni, kita berpecah kat situ. Amat malang kita diuji macam tu. Jadi macam mana tu Ustaz untuk kita mengembalikan perdamaian balik atas usaha perjuangan yang sama tadi. Perjuangan kita jelas, musuh kita jelas, tapi kita terlepas pandang perdamaian kita di antara sama-sama sefikrah. Okey. Ada satu lagi macam kita kata, macam ni saya lupa siapa kata, nak bunuh orang ni senang, tapi nak kawal kita, perasaan kita untuk bunuh orang bila kita marah, itu yang susah. Jadi perdamaian kita nak berjuang, nak menentang kezaliman tu jelas musuh kita tu, tapi berlaku perpecahan tu yang amat malas sekali. Jadi nak dapat apa nama ni, ulasan Ustaz sikit lah kat situ. InsyaAllah. Jadi kalau kita boleh berdamai balik, mungkin kita boleh ialah benda ni berkenaan dengan ego ni, hasutan syaitan menyebabkan kita berpecah. Dengki, mungkin fitnah berlaku. Macam mana Ustaz? Ya. Sahih, benar. Apa yang Zaki sebut tu memang benar, sebab ujian akhir zaman ni dia bukan hanya ujian susah, bencana-bencana alam sebagainya, tetapi yang lebih penting, yang lebih ditakuti ialah iaitu ujiannya perpecahan. Dan memang ujian ni memang Allah SWT akan bagi kepada kita. Nabi menggambarkan kepada kita bagaimana banyak doa-doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma doa Nabi minta umat boleh bersatu. Nabi minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah umat aku ni bersatu sampai akhir. Doa ni Allah tak perkenankan, Allah tak makbulkan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana, dia akan memberikan sesuatu yang terbaik. Maka Allah uji kita dengan perpecahan. Tapi solusi dia ada. Ada solusi dia. Apa solusinya? Salah satu ialah bagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang tidak akan berlaku kiamat,
sehinggalah akan berlaku simpulan-simpulan Islam dipecah-pecahkan. Dan kemudian pada masa itu akan berlakulah persisihan dan sebagainya. Dan Nabi gambarkan apa? Maka hendaklah kamu patuh kepada pemimpin kamu. Sebenarnya nombor satu cadangan Nabi, hendaklah kamu bertakwa. Itu nombor satu. Hendaklah kamu bertakwa. Kemudian yang kedua, hendaklah kamu taat kepada pemimpin kamu, walaupun pemimpin itu seorang hamba, seorang yang nampak macam low status lah, bukan orang bangsawan, bukan orang raja-raja, hamba je. Kerana kamu akan mendapati sekiranya umur kamu panjang, kata Rasul SAW, kamu akan mendapati banyak perselisihan dan ada banyak perkara-perkara yang tak sama, berbeza pandangan. Maka hendaklah kamu bersama dengan pemimpin yang kamu percaya tadi, yang bertakwa tadi, supaya boleh menyatukan kamu. Jadi Allah gambarkan kita melalui Rasulullah SAW. Ini hadis sahih. Di akhir zaman nanti akan banyak perpecahan. Sebab kita tidak ada Amirul Mukminin, kita tidak ada Rasul, tak ada sallallahu alaihi wasallam, dah meninggal dah wafat. Jadi pada masa itu memanglah secara fitrahnya, naturalnya akan berlaku perbezaan pandangan. Tetapi bila kita berbeza pandangan, kita mesti patuh kepada ketua. Patuh kepada ketua yang bertakwa, ketua yang berilmu, yang bertakwa, yang ikhlas tadi contohnya. Apa yang berlaku di dalam contohnya GPMC sebelum ini, bila kita nampak seperti berpecah, pada pandangan saya itu bukan berpecah. GPMC tak berpecah. Cuma GPMC ni sedang diuji dan sedang ditapis, orang-orang ni sedang ditapis. Jadi bila kita kata berpecah, ataupun mungkin kita sebut dalam Ansar, mungkin ada yang kata lah, tapi tak ada nak sebut kat sini, sebenarnya apabila seseorang tu dia rasa dialah yang paling best, dia yang paling baik, pandangan dia yang paling best, dia tak ikut kepada kepimpinan, dia tak ikut ketua yang telah dipersetujui, yang dilantik tadi maka dia ikut saja, maka yang inilah yang akan terkeluar. Ini akan terkeluar. Sebab tu tuan-tuan berhormat Allah nak sebut kat sini, formula untuk kita lari daripada perpecahan ni, kita mesti ada ketua dan ada jamaah yang kita seqah, yang kita percaya, yang kita yakin takwanya tadi. Kemudian selepas tu kita sami'na wa ata'na dengan ketua tersebut. Bila kita sami'na wa ata'na dengan ketua tersebut, ikut atas dasar takwa, atas dasar ikhlas, nak menegakkan kebenaran Allah tadi, maka Allah akan tolong. Di situ barakah. Tapi bila kita bercakap, kita nak memimpin, masing-masing nak ketua, itu jadi pecahan. Itu jadi pecah. Sebab akan ada perselisihan pandangan. Selagi pandangan ketua tadi itu tidak berlawanan dengan Quran dan Sunnah, selagi pandangan ketua tadi itu adalah merupakan ijtihad yang tidak lari daripada perkara yang qat'i perkara yang telah ditetapkan dalam Islam, maka wajib kita taat. Wajib kita taat. Jadi sebab tu dalam hal ni, tuan-tuan perempuan, kita kena ada orang yang boleh memimpin kita, dan tak kira lah siapa, tapi kita kena sekah dia, percaya kat dia, yakin kat dia, letakkan kepercayaan kita, dan kemudian dengan takwa yang ada, dengan kebaikan yang ada, dengan ilmu dan ikhlas tadi, kita duduk sama-sama, di situlah akan berlaku keharmonian. Jadi yang bersisipahan pandangan itu dia akan dinetralkan oleh satu pandangan. Okeylah, A ni betul juga, B ni betul juga, dua-dua pandangan betul, cumanya yang lebih sesuai dia kata A, maka kali ni kita buat yang A. Jadi masing-masing buat A. Itu daripada syura. Jadi bila kita bersama yang itu, maka insya-Allah kita tidak akan duduk dalam fitnah berpecah. Tapi bila kita rasa kita tak boleh bersama dengan ketua tadi, tak ada ketua yang boleh nak menyatukan kita, maka di situlah kita akan payah. Sebab tu disebut taifah. Taifah ni apa? Kelompok-kelompok kecil. Dia tak sebut jamaah yang besar. Dia tak sebut sebagai satu jamaah ummah. Jadi taifah. La tazalu taifah. Nabi sebutkan akan sentiasa ada kelompok-kelompok kecil ini yang diberikan kemenangan. Jadi kelompok-kelompok kecil inilah, ada kat Malaysia sikit, kat mana-mana sikit semua, maka kelompok inilah besok yang akan disatukan oleh Al-Mahdi, yang akan menang, bangkit. Akhirnya kita akan menang. Tapi kena ada kepimpinan juga. Jadi itulah syarat dia punya penyelesaian dia. Jadi kita kena rendahkan diri kita kepada sama-sama kepimpinan yang telah kita setuju, maka di situlah tak kira lah
kumpulan apa pun tak apa kan, tapi dia kena ada kepimpinan yang disetujui, bertakwa. Sebab Nabi kata kita akan berselisih faham. Memang ada tu. Itu ujian Allah bagi kat. Tak boleh lari, tak boleh elak lah. Memang ujian. Siapa yang bersama dengan kebenaran tadi, dia akan benar. Siapa yang bersama dengan seorang-seorang, tak nak jamaah, seorang-seorang, maka dia akan hanyut dengan arus. Jadi kita kena bersama-sama juga, insya-Allah. Kena berlapang dada Wallahualam. Boleh lah, insya-Allah. Ada soalan lain lagi? Dah pukul 11.30 ni. Kita sampai 11.30 ni lebih kurang lah. Ada lain lagi tak? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey, ni bukan soalan lah, cuma pandangan saya untuk kita sama-sama fikir. InsyaAllah. Sebab baru-baru ni saya difahamkan KJ telah dilantik sebagai Vice President untuk WHO. Ya. Okey, sedangkan dia tidak ada basic doktor dan pegawai perubatan dan sebagainya, dia tak ada basic science lah maksud saya. So sekarang ni tadi Ustaz maklumkan bahawa kita kabinet tak bersetuju untuk kita sign treaty tu. Belum bersetuju tapi lagi. Adakah belum bersetuju. So adakah mungkin benda sebenarnya dirancang Ustaz, sebab saya nampak bahawa saya pernah dengar ceramah Ustaz kata kalau jadi apa-apa bencana ataupun wabak baru, nanti WHO akan take over negara kita dan akan wakil dia akan bertindak lah. So adakah nanti KAIRI akan bertindak sebagai WHO punya badan? So kita sebagai orang Melayu, orang Islam tak nampak benda tu. Bukan orang asing lah maksud saya. Kita bayangkan orang asing akan masuk, akan kontrol negara kita, tapi sebenarnya KAIRI itulah wakil daripada WHO tu. So dia akan lebih kuat berkuasa daripada PM. Itu pandangan saya. Apa pandangan Ustaz? Okey, baik. Dia salah, kemungkinan besar dia pun mungkin jugalah. Tetapi saya rasa dia taklah setinggi itu. Dia akan kalau ikut IHR tu, dia akan lantik regional leader, regional director lah. So regional director tu untuk kawasan kita ni, termasuklah Nusantara ni, termasuklah Australia contohnya, termasuklah negara-negara yang dekat-dekat kita lah. Jadi saya ingat yang akan ambil leading leader tu bukan KJ tapi Australia. Saya rasa lah. Ni pandangan my humble opinion saja kan. Mungkin juga KJ, tak tahu. Tapi nak sebut sini kalau dia pegang jawatan tu, memang dia akan lebih berkuasa daripada PM. Kalau dia telah sebab saya nampak kita ni umat Islam ni sensitif. Kita bab Israel ataupun bab Palestin pun kita memang sensitif. Kita akan buat tunjuk perasaan, kita akan melawan. Jadi sebagai nak kendurkan perasaan tu, dia lantiklah KAIRI. Kita nampak macam orang kita, tapi sebenarnya dia bertindak bagi pihak WHO. Itu maksud saya. Ya, betul. Tidak mustahil lah, tidak mustahil. Betul, tak mustahil. Walaupun sebenarnya yang seniority tu mungkin ada di Australia, orang-orang yang dah lama kan, tapi tidak mustahil KJ dilantik. So kalau KJ dilantik sebagai regional director WHO, maknanya dia jaga kawasan kita ni, maka tidak mustahil bila IHR di approve, maka dia akan bertindak lebih. Sebab dia bukan lagi wakil Malaysia, dia jadi wakil regional. Maknanya dia, contoh dia kata, kami dikatakanlah WHO dia declare Singapura pandemik, Brunei pandemik, Thailand pandemik, Malaysia pandemik, Indonesia pandemik kan. Jadi tak terkira pandemik apa. Tiba-tiba Malaysia kata kami tak nak ikut, tak nak pandemik. Indonesia tak nak. Mana boleh, dia dah jadi regional jadi kita malu Allah lah, kita kena ikut juga. Jadi tidak mustahil lah. Memang itu pun yang dia aim kan sebenarnya. KJ ni saya tahulah dia. Saya pun pernah berkawan dengan dia, kenal. Dia memang suka benda-benda yang besar-besar ni. Kalau boleh nak jadi PM. Tapi sekarang ni PM tak boleh, susah nak jadi PM. Dia nak jadi regional director lah. Jadi tidak mustahil. Dia akan dilantik tu tidak mustahil. Wallahualam. Tu ada orang keluarkan peta tu kan. Tu regional, kita tengok regional yang dekat dalam peta tu. Regional PHERC tu. So regional tu lah yang akan ada seorang ketua. Jadi kalau KJ jadi regional, dia kontrol semua lah. Yang warna hijau tu kan, ataupun yang warna yang warna oren, warna oren. Baik. Wallahualam. Okey, insya-Allah. Baik, insya-Allah mudah-mudahan saya rasa okey kawan, dah pukul 11:37 ni. Jadi insya-Allah kita akan Muhammad nak apa-apa lagi? Nak tambah apa-apa ke? Saya tak ada apa-apa Ustaz. Saya tak apa. Saya okey je. Kalau ada orang nak tanya, tanyalah. Saya rasa saya just leave behind je. Saya mau tambah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum. nak tak sikit lah. Apa tentang kita ni, negara Malaysia mempunyai agung, sultan-sultan yang ramai lah kan. Macam mana keadaan kita ni sekarang ni Ustaz? Adakah menteri bagi pendapat dekat agung, dan kemudian segala pendapat menteri itu diterima bulat-bulat oleh agung? Sebab apa rasa nampak macam kita, apa, negara kita ni macam ibarat dan kita bukan, tak ada agung lah orang kata. Segala apa semua atas kata-kata daripada menteri itu saja. Itu kadang kita rasa sedih juga kan. Tu saya Ustaz, saya nak cuba apa penerangan daripada Ustaz lah, kalau Ustaz faham. Baik, sebenarnya British dah susun negara kita ni terdiri daripada raja-raja, parlimen, kemudian legislatif, hakim, kehakiman, kan, kemudian eksekutif dan sebagainya lah. Jadi memang British dah susun. Untuk apa namanya, raja-raja pula, dia hanya boleh uruskan bahagian agama je, secara langsung, secara direct, zakat dan benda itulah. Untuk parlimen, eksekutif. Tapi sebenarnya raja-raja itulah yang ketuanya sepatutnya, tapi dia dah disusun macam itu supaya bila pecah tu maka kita tak ada kekuatan. Baik, sekarang ni apa yang berlaku? Yang berlaku sekarang ni, kita melihat raja-raja ada kesedaran juga sebahagiannya untuk membantu rakyat, politik, nak sentuh politik sebagainya. Tapi dia tak boleh cerita pasal politik. Kalau dia cerita pasal politik, maka dia telah melangkaui tanggungjawab dia sebagai raja. Sebab politik tu dah diberi kepada parlimen. Ada suara. Kalau macam dah terikat lah. Ya, jadi maknanya sekarang ni, contoh contoh saya sebut saya terus terang lah. Contoh Sultan Nazrin. Sultan Nazrin sebut tegur tentang kita ni kena tegur, kena bersifat adil, sebagainya lah kan. Tapi dia hanya boleh setakat tu je. Kalau dia melangkaui, contohnya dia kata, dia tegur, Perdana Menteri tak buat kerja, contohnya kan. Parti UMNO tak buat kerja, contohnya better melihat sekian-sekian, dia tegur tu kan. Dia dah masuk politik. Masuk politik tu dah melangkaui, tak boleh. Dia akan sebut, tuanku, kalau tuanku nak masuk politik, tuanku tinggalkan tahta, pergi ke masuk bertanding dalam parlimen sebagai wakil rakyat, baru boleh cakap politik. Itu dia punya apa dipanggil structure dia. Jadi tuanku boleh cakap gitu. Jadi sebab tu, tetapi tuanku ada kuasa, agung ada kuasa untuk nak buat darurat 150 tadi. Jadi sebab itulah sekarang ni kita ni nak beritahu kepada raja. Raja pula dia boleh buat 150, artikel 150 ni. Tapi dia tak boleh buat sebab dia tak tahu dapat sokongan ke tak dapat sokongan. Sebab yang dapat sokongan ni ialah parlimen, dapat sokongan rakyat, undi. Kan, dia tak ada orang undi, dia memang dah jadi raja kat situ. Jadi apabila dalam keadaan yang demikian, maka raja serba salah. Kan, nak tegur, nak buat serba salah kecuali dapat nasihat daripada Perdana Menteri, contoh kan. Oleh itu, sekarang ni kita nak sampaikan mesej kepada yang di Pertuan Agong, kepada majlis raja-raja, tuanku, kalau tuanku nak buat sesuatu, buatlah. Kalau itu kebaikan rakyat, dan kami ni, rakyat ni akan bersama tuanku. Itu yang kita, mesej ni kita sampaikan. Jadi kalau dia nak buat, ada orang pertahankan raja, contoh kan. Jadi ini sebab politik dah menguasai rakyat, dan tuanku pun tak banyak turun ke bawah. Kan, dia dengan kehidupan dia ada protokol dia, nak jumpa pun bukan senang. Jadi dia nak jumpa rakyat pun susah. Jadi rakyat pun jauh dengan tuanku. Memang benda ni disusun oleh British. British susun supaya kita tak boleh sama dengan dia. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Penerangan pun boleh buat saya jadi faham lah juga. Sebelum ni memang tak apa-apa faham kita duduk dekat negara. Betul macam Johari sebut ni. Seperti Tengku Abdul Rahman kan. Tengku Abdul Rahman tu sepatutnya jadi Sultan Kedah. Tapi oleh kerana dia jadi PM, dia tuan tata. Dia tak jadi Sultan Kedah. Tengku Abdul Rahman. Dia sepatutnya dia jadi Sultan Kedah. Dia memang layak jadi Sultan Kedah. Tapi oleh kerana jadi Perdana Menteri, dia tak jadi Sultan Kedah bagi orang lain, dia jadi pada PM. Itu berlaku pada zaman dia tu lah.
Dipisahkan tau, dipisahkan. Jadi akhirnya kita hari ni jadi tersangkut-sangkut lah. Wallahualam. Semoga semua dipermudahkan Ustaz. Amin. Amin. Amin, insya-Allah. Baik. Amin. Saya ingat okey kau noh. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Ada lagi nanti insyaAllah. Kita akan buat lagi untuk tajuk-tajuk yang lain. Kita akan sentuh secara spesifik lah. Cuma malam ni kita nak sebut kita ada GPMC and Malaysia official ni, Telegram ni. Ini adalah siaran official kita. Setakat ni lah Jadi yang lain-lain tu bukan kita lah kan. GPMC yang lain-lain, hotline GPMC semua, kalau kita tak sebut tu maknanya itu semua daripada orang lain kan, bukan kita lah. Nanti saya akan edarkan link-link kita yang rasmi, semua sekali social media kita yang rasmi. Jadi yang lain tu jangan tu lah, semua tu nak adalah agenda, kita pun tak tahu apa agenda dia. Dia guna nama GPMC juga, insya-Allah. Ustaz, yang GPMC CC by PPIM tu? Itu PPIM. Itu bukan GPMC. Okey. Itu PPIM. Jadi dia by PPIM tu PPIM. Jadi sebenarnya saya pun nak bincang dengan Tok Ki juga. Sebab tu pun dia orang buat juga tu. Jadi nak bincang dengan Tok Ki, kalau GPMC letak GPMC. Kalau PPIM letak PPIM. Kalau dia nak benda tu PPIM, dia nak ambil semua tu lebih kurang 11,000 tak silap saya. Kan dia nak ambil, dia guna nama GPMC tapi dia nak ambil, tak apalah, bagilah dia. Kita nak gaduh, ambil PPIM ambil. Tapi jangan guna nama GPMC. InsyaAllah. Jadi kalau next time kalau dapat GPMC kena tanya dululah, sebab kita bimbang kutip duit kita bimbang. Kemudian tipu kan, penipuan tu kita bimbang. Dia gunakan nama ni, zaman tipu banyak ni. So kita kena pastikan yang betul, insya-Allah. Ya. Baik Ustaz. Bahagian insya-Allah. Ya, baik. Sebab kita insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kita, tak apa, tak ramai pun tak apa, kita tak bimbang, tak popular pun tak apa, kita tak bimbang. Yang penting niat kita sama-sama ikhlas, yang penting kita sama-sama buat benda yang Allah redha kan. Itulah yang paling penting sekali. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ni termasuk dalam amalan kita untuk dapat rahmat Allah, barakah Allah di akhir zaman. InsyaAllah kita akan menang. Tak lama lagi dah, tak lama dah. Kita ada kat jalan ni dah menang dah pun. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, saya ingat kalau tak ada apa, Mat, kita baca doa, Mat. Kita baca doa sikit, boleh ke? Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita baca doa. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa Allahumma rabitataha wa dimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladzi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitna ala syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kedua ibu bapa kami, semua ahli keluarga kami, semua rakan-rakan kami, guru-guru kami, sekalian saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah pada kami. Jauhkanlah kami dari segala perkara-perkara yang kau murkai. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada mungkar dan maksiat. Jauhkanlah kami dari segala sikap-sikap buruk. Jauhkanlah kami daripada segala perkara-perkara yang kau tidak redha yang ada dalam hidup kami. Ya Allah, perbaikilah diri kami, perbaikilah segala kelemahan-kelemahan kami. Allahumma rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta, antallah al-wahid al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ada nama Khairi Jamaluddin sini? Ada nama Khairi Jamaluddin kat sini? Dia ke? Okey, insya-Allah. Selalu nampak nama tu dalam. Ya. Selalu nampak.